Mungkin jugalah. tak, bukan sebab poster, memang so far kita ada training ni memang lebih kurang melebihi 300 orang lah. Yang ni pun dia akan bertambah lagi angka ni selalunya. Oh ya, cuma jangan terpengaruh dengan gambar poster je lah kan. Lain. Khairul, ni, Ya, saya. ni peserta belum masuk lagi, dia tunggu kat lobi. Macam mana? Peserta tunggu kat lobi kan, dia belum masuk lagi. Ni kita dua je dulu kan. Dah masuk dah. Oh sekarang ada dah, macam mana saya nak Ada dah. ya? Oh, ramai lah, 300 lebih lah. Betul. Okay. Alright. Okay lah. Nanti saya boleh share screen ya kat sini ya. Dah boleh. Saya dah sign Cik Azira sebagai presenter. So dah boleh share screen lah kalau nak share. Okay, sebab kita pun dah 10.30 kan. Nampak ke saya punya slide sekarang? Nampak. Clear? Itu dia. Okay. Right, silakan Cik Khairul. Kalau kita boleh Okay, boleh. Kita mula dulu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada Cik Nur Azira, pegawai kanun daripada Jabatan Pendidikan Kewangan, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK di bawah Bank Negara Malaysia. Tak lupa juga kepada semua peserta yang dah join kita punya e-training pada hari ini yang bertajuk Kenali Trafik Kewangan. Okay, kepada semua peserta, anda boleh sesi soalan jawab Cik Azira dia macam mana? Boleh terus tanya ke ataupun kita kumpul dulu soalan? Ini saya stop pukul saya stop lebih kurang kalau kata ada soalan, kalau boleh kita go through semua slide dulu. Okay, sebab saya takut kalau kita tak dapat habiskan modul. So kita stop lebih kurang, katalah kalau ada banyak soalan tu kita habis 12.30 betul? Okay, betul. 12 suku ke? Macam tu kita stop untuk tengok Q&A, boleh? Boleh, no problem. Okay. Cun. So kepada semua peserta, seperti yang dimaklumkan, soalan semua anda kumpul dahulu, postpone, nanti boleh letak semua soalan-soalan di ruangan chat. Nanti kita akan bacalah satu-satu soalan, dan sekiranya ada yang mungkin nak tanya secara ni semua, you can raise your hands. Okay, dia ada button untuk kat tangan semua tu. So nanti mungkin kita akan unmute-kan anda lah untuk tanya soalan. Ataupun kalau tak pun boleh chat. Okay, nanti Cik Azira dia akan respon di sesi Q&A. Okay, tanpa membuangkan masa lagi, saya persilakan Cik Azira untuk berkongsilah tentang modul kita pada hari ini ya, Kenali Trafik Kewangan. Silakan. Boleh, terima kasih Cik Khairul. Tapi sebelum tu, boleh tak saya nak kenal peserta-peserta saya ni, students ke, lecturer ke, kalau ada yang saya nak kena address sesiapa ke, ataupun kalau saya boleh tahulah latar belakang lah supaya apa yang saya, orang kata tu kita sembang tu dia kena lah dengan semua, lebih kurang macam tu lah. Okay. Basically setakat ni saya boleh katakan boleh majoriti lah 90% peserta kita hari ni adalah student pelajar. Okay, dan mungkin 10% lagi tu mungkin ada di kalangan staff-staff yang terlibat, yang join sama untuk e-training pada hari ni lah. Yang the rest tu saya tak dapat, saya pun tak pasti kalau ada pihak yang kita boleh nak address kan, sebab dia orang pun tak maklum kata ada yang nak join pada hari ni. Jadi setakat ni kita berdua je lah dengan student. Okay, right. Terima kasih. Terima kasih Cik Khairul kalau saya boleh minimize kat sini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Hari Rabu yang ceria kepada semua pelajar-pelajar kita. Ya, kita di USM Penang ke? Tahniah lah. Kita nak bagi tahu dekat rakan-rakan kita di USM kerana anda telah menjuarai kita punya kembara bijak wang 2020 pada orang kata tu minggu yang lepas kan. Kita dah buat hari tu. Tahniah lah diucapkan kepada USM, bukan kaleng-kaleng ni nak menang ni kan. You all ni memang terror lah, antara yang terror kan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada USM. So hari ni sebenarnya kita nak belajar tentang kenali trafik kewangan. Kan? So kita biasanya bila nak cakap tentang keuangan ni, dia kena ada analogi. Bila ada analogi ni baru kita senang nak faham. Sebab sebenarnya bab keuangan ni is very dry subject. Ya? Tapi bila orang kata tu keuangan ni dia kena sembang sempoi tak, baru orang boleh terima. Orang boleh faham tu. Orang kata tu
keuangan ni nak dikaitkan dengan diri mereka sendiri. Lebih kurang macam tu Jadi tuan-tuan dan puan, kami ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada USM penganjur yang telah orang kata tu menganjurkan program inilah Kita ada series of sesi sembang santai kita panggil. Okey, so ini adalah siri kami yang pertama. InsyaAllah kalau bagus tolong bagi tahu rakan-rakan yang lain kita tambahkan lagi peserta untuk kita join program pada hari ini. InsyaAllah kami jamin tak boring satu. Itu yang pertama lah Yang kedua kita ada ilmu lah, insyaAllah kita akan bawa pulang dan adik-adik ataupun tuan-tuan dan puan-puan kita boleh orang kata tu praktikkan lepas ni sebab kita nak ke arah untuk meningkatkan tahap literasi keuangan dan juga tingkah laku keuangan yang lebih baik daripada sebelum ni. Kalau kata sebelum ni saya skor kurang Cik Aziz, lepas program Fikir-Fikir insyaAllah kita nak improve, kita nak tingkatkan kepada skor yang lebih baik dalam tingkah laku keuangan kita. Baik, jadi saya nak cerita pasal kenali terapi keuangan ni, tapi sebelum tu kami nak cerita lah siapa tu Fikir-Fikir. Walaupun hampa semua menang, menang orang kata tu kembara bijak wang Fikir-Fikir, ada yang tak kenal Fikir-Fikir tu apa. Dia tahu menang saja. Kan. Jadi dia tak tahu mungkin Fikir-Fikir ni daripada mana kan. Ada yang silap pun ada, dia cakap lah, ada apa agensi yang didadah cerita pasal keuangan. Jadi itu bukan kita itu AADK. Jadi jangan silap, jangan salah faham, jangan silap kita AKPK. Jadi orang kata tu dalam nama ada sifat kan. Dalam nama ada sifat tu maknanya kalau kata kami ni AKPK, Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit, maka tugas kami yang pertama tuan-tuan dan puan-puan adik-adik sekalian, maka kami ni bagi kaunseling lah cerita dia kan. Orang kata tu kita ada 3 perkhidmatan utama. 3 perkhidmatan utama yang AKPK sediakan. Yang pertama kita sebutkan tentang kaunseling keuangan ataupun nasihat keuangan lah Jadi bila kita cerita tentang nasihat keuangan ni adik-adik, sebenarnya kita menyentuh tentang aspek orang kata kalau kita ni ada masalah Cik Aziz baru jumpa kaunselor. Tidak semestinya kan. Jadi nasihat keuangan ni sebenarnya kita boleh juga memberi khidmat nasihat dan juga bantuan kepada mereka yang memerlukan untuk meluahkan rasa untuk mendapatkan bantuan dan juga untuk dapatkan nasihat khususnya dalam soal keuangan. Tapi masalahnya ada juga orang datang dengan kita tapi dia bawa masalah ataupun isu keluarga. Ada juga jadi dia kata Cik Aziz tapi kami ni sebabkan dengan keluarga lah kami ada ni dah tu lah kan. Jadi biasalah tu okey sekejap saya nak bawa dia turun sekejap. Okey, alright, so untuk pengetahuan anda semua, bila kita bagi nasihat keuangan ni, itulah sebelum saya join AKPK lah kan. Sebelum saya join AKPK ni, dalam mentaliti saya ingatkan orang yang join ataupun orang yang ada masalah keuangan ni sebenarnya mereka ni terdiri daripada golongan yang bergaji kecil. Tapi sebenarnya saya silap adik-adik sekalian dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama dengan saya pada hari ini. Mana itu persepsi saya yang salah. Berkenaan dengan orang yang datang dan mendapatkan khidmat nasihat AKPK di mana sebenarnya saya pernah tengok orang yang datang ke sesi kaunseling yang menghadapi masalah keuangan dan sebagainya, ada di antara mereka ini yang bergaji bertahan kan. Ada di antara mereka yang doktor pakar bedah yang gajinya seminggu 32,000 pun ada masalah keuangan. Seminggu 32,000 macam gaji kita setahun contoh kan. Jadi kita ni adik-adik kalau kita tengok itu ialah doktor pakar bedah, belum masuk senior pilot lagi kan. Senior pilot pula gajinya sebulan lebih kurang 18,000. Tak termasuk dia allowance keluar negara dan sebagainya. Dia pun mempunyai masalah keuangan. Jadi terdetik di dalam hati saya, adakah mereka yang menghadapi masalah keuangan ini disebabkan oleh gaji ataupun disebabkan oleh mereka tidak pandai mengurus keuangan dengan baik? Jadi itu yang bermain di fikiran saya waktu itulah semasa kami melakukan sesi kaunseling. Jadi untuk pengetahuan adik-adik, AKPK dulu kita bantu mereka yang mempunyai masalah untuk individu lah, maknanya bantuan keuangan for individu. Kalau kata pinjaman pinjaman individu. Kalau mereka nak dapatkan nasihat keuangannya secara individu. Tetapi sekarang ini kami
kami juga membantu mereka mereka yang nak menceburkan diri dalam bidang keuangan. Kita ada pendidikan keuangan untuk mereka yang nak menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Maksud saya kalau untuk nasihat keuangan sama juga perkhidmatan baharu kami di mana kami memberi meja bantuan perusahaan mikro bermula November 2020. So ini kita punya baby yang baru. Kita bantu untuk mereka-mereka yang ada masalah dari segi maknanya mereka dah telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan and now mungkin mereka ada masalah pembayaran ataupun untuk pembayaran balik pinjaman dan sebagainya. So kami boleh membantulah untuk PKS ni lah. Okey, seterusnya dalam sesi kaunseling ni adik-adik bila kami lihat kami maknanya kalau kata dianalogikanlah mereka yang dapatkan perkhidmatan AKPK ni sebenarnya mereka seolah-olah macam jumpa doktor lah untuk dapatkan nasihat. Kadang-kadang kita jumpa doktor tak semestinya kita sakit, betul? Kita cuma ada simptom-simptom sakit. Tapi kita jumpa doktor untuk dapatkan kepastian ataupun kalau kata kita teruk mungkin kita nak ubat lah. Jadi ubat kami di AKPK untuk orang yang bermasalah keberhutangan ini adalah program pengurusan kredit. Jadi apakah contoh program pengurusan kredit? Saya bagi penjelasan yang sangat mudah di mana katalah sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik lah kan nanti ini kalau kata belum nak jumpa doktor lagi tapi kalau adik-adik dah jumpa mereka yang ada masalah tentang keuangan bolehlah rujuk kat dia untuk mereka mendapatkan bantuan di AKPK. Mula-mula kita dapatkan khidmat nasihat kemudian baru kita tentukan sama ada dia perlu ataupun tidak untuk masuk program pengurusan kredit AKPK. Di mana dalam program pengurusan kredit AKPK ni adik-adik kita akan bantu untuk menjadualkan semula untuk memberi satu pelan pembayaran semula yang baru. Katakanlah sekarang ni kita mempunyai pinjaman dengan bank A, bank B, bank C dan juga bank D. Untuk kemudahan pinjaman yang berbeza-beza sebagai contoh rumah, kereta, kad kredit, pinjaman peribadi. Jadi bila kita ada fasiliti ataupun kemudahan pinjaman ini di mana dulunya kita boleh bayar seperti biasa. Sekarang ni kita mungkin ada masalah dari segi pembiayaan semula. Maknanya nak bayar balik ni ada masalah kan. Dulu Cik Aziz saya ni bisnes bagus. Jadi bolehlah bayar pinjaman. Tapi sekarang ni bisnes agak down sikit Cik Aziz dengan pandemik dan sebagainya. Maka saya perlukan pelan pembayaran baru. Bukannya saya tak nak bayar. Saya memang nak bayar. Cuma sekarang ni saya minta pelan pembayaran saya ini adalah rendah sedikit berbanding yang sebelumnya. Jadi itu yang kita katakan kepentingan program pengurusan kredit ataupun kita bantu mereka memberi ubat dalam program pengurusan kredit kita lah. Jadi seterusnya yang paling penting adalah pendidikan kewangan di mana semasa kami melakukan sesi kaunseling apabila kita buat program pengurusan kredit di mana kat sini kami melihat rata-rata ramai di antara mereka yang tidak boleh menguruskan pendapatan dan juga tidak boleh menguruskan hutang mereka dengan baik adalah disebabkan tidak ada pendidikan kewangan. Maknanya masa zaman universiti dia tak ada macam adik-adik ni. Kan dulu masa zaman saya belajar dulu lah kan. Okey, kita tak ada orang datang cerita buat keuangan, tak ada. Kita tahu yang kita belajar ni hanya untuk exam, hanya untuk kita nak orang kata tu nak cari kerja, itu saja. Tapi tak ada orang yang bagi tahu dekat kita bagaimana untuk kita uruskan keuangan kita dengan baik, apakah komponen aliran tunai kita, bagaimana kita nak track perbelanjaan kita, bagaimana kita nak buat pinjaman dan sebagainya. Maka saya nak ucapkan tahniahlah pada mereka yang dah join kita 300 orang hari ni kan. Ini adalah antara orang-orang yang akan berjaya di kemudian hari. InsyaAllah kan. Okey, saya doakan peserta-peserta saya yang dengar taklimat saya yang dengar perkongsian daripada AKPK ni, insya-Allah kita akan jadi yang lebih baik dalam menguruskan keuangan kita berbanding dengan orang yang mungkin tak ada ilmu ni. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah pelaburan yang paling baik yang tidak pernah rugi-rugi? Iaitu pelaburan dalam kita punya pendidikan. Jadi salah satu pendidikan yang kita kena explore adalah pendidikan kewangan. Tapi tak apa, saya dah biasa dah. Saya tanya, saya jawab sendiri kan. Lebih kurang macam itulah. Tapi kalau rasa-rasa adik-adik ada apa-apa nak komen ke kan, kalau kata seronok ke, kalau dia macam ada tagline tau. Kalau seronok bagi tahu kawan, kalau
Kalau tak seronok bagi tahu saya. Okey. Right, apa yang paling penting kita nak sama-sama belajar. Dalam sesi ini insya-Allah bermanfaat kepada semua. Okey. Itu habis tentang perkhidmatan AKPK. Jadi kita ni dah ditubuhkan selama lebih kurang lah tahun ni, insya-Allah kita dah nak masuk 15 tahun. Kalau kata ada anak tu tingkatan 3 sekarang ni kami. Okey. So kita ni dah 15 tahun diwujudkan oleh siapa? Oleh Bank Negara Malaysia. Maka kita ni ialah subsidiary daripada Bank Negara Malaysia. Maknanya anak syarikat lah. Kalau adik-adik, kalau kata kita di USM Penang, kita ada pejabat ya. Di Bank Negara Penang ada AKPK dalam tu. Jadi jangan duk risau kalau kata tak boleh nak jumpa kami di Kuala Lumpur, boleh jumpa kami cawangan di Pulau Pinang. Okey. Alright, seterusnya ini profil saya lah, serba sedikit kena tunjuk. Ini gambar dalam poster. Jangan salah faham. Mungkin saya tu yang saya tanya dekat Cik Khairul. Adakah hari ini ramai sebab orang terpedaya dengan poster? Okey. Ini namanya gambar cari makan kan. Okey. So saya ni dah lebih kurang nak dekat 10 tahun lah saya berkhidmat di AKPK ya. Banyak dah saya tengok kes-kes ya di AKPK yang merujuk kepada AKPK. Jadi saya di unit outreach and engagement ya, Jabatan Pendidikan Keuangan sektor isi rumah. Itu ialah saya punya jabatan lah ya. Maknanya kita nak mempromosikan pendidikan keuangan kepada semua ya, kepada semua peringkat ya dalam sektor isi rumah. Jadi kalau nak panggil saya Kak pun boleh, nak panggil saya Cik Aziz pun boleh kan. Tapi saja nak bagi tahu Cik tu maknanya belum kahwin lah. Jadi kalau belum kahwin, orang perempuan ni sensitif. Jangan tanya dua perkataan ataupun dua soalan yang sensitif. Yang pertama, jangan tanya umur. Umur sensitif. Kan? Jadi orang perempuan belum kahwin jangan tanya umur. Lepas sesi tak tanya tak apa. Okey. Jangan tulis chat tepi pula. Berapa umur Cik Aziz? Jangan. Kan nanti sensitif tu. Okey. Yang kedua kan, kalau boleh jangan tanyalah kenapa belum kahwin. Kan? Nanti teringat kisah-kisah lama percintaan yang tidak jadi. Panjang cerita dia nanti kan. Sampai pukul 6 belum tentu habis sesi kita hari ni. Okey. So tapi tak apalah kan, manalah tahu ya kita jumpa adik-adik yang muda-muda ke kan, jadi calon dulu saya ke macam Nilofa dan Haris, Pak Zura dan Fatah Amin ya, kita kahwin orang muda. Okey. Alright, so boleh panggil saya Cik Aziz. So insya-Allah kita akan sama-sama bersama-sama dengan saya. Kita akan habis sesi kita pukul 12.30 nanti. Okey. So saya just nak tanya adik-adik lah, kita nak start. Ya, mungkin orang tanya saya, belajar trafik keuangan? Kan, apa benda trafik? Yang saya tahu traffic light je. Maknanya adakah trafik keuangan? Kan, jadi kita nak masuk kepada modul kita pada hari ini, di mana tuan-tuan dan puan-puan ya, adik-adik sekalian, kalau kata pasal traffic light ni, kita dah kenal dah traffic light ni, fungsinya apa semua kita dah tahu. Merah tandanya berhenti. Kuning tandanya perlahan atau berhati-hati ataupun berwaspada ya, kerana kita nak bersedia untuk merah, berhenti ya. Hijau, apa tanda hijau pula? Hijau tandanya kita kena jalan, bergerak ya. Jadi saya suka untuk menceritakan kepada adik-adik sebenarnya ya, tang mana kita kena berhenti ya, ataupun waktu bila kita kena berhati-hati, ataupun waktu bila kita boleh berjalan terus dan dengan senang lenang dan suka rianya kita. Kan, jadi untuk kita mengenal pasti ya, kita ni kadang-kadang bila kita cerita tentang trafik keuangan ni, kita biasa dalam perjalanan dia ada keadaan yang kita panggil sebagai lancar. Lancar ni maknanya tak ada trafik lah kan, senang je, smooth je kita punya perjalanan ya. Itu kita panggil lancar. Jadi kadang-kadang kita kena, bila kita kata lancar ya, apakah kesannya? Kesannya adalah kita cepat sampai. Nampak lancar kan? Jadi kita boleh sampai dalam jangkaan yang kita dah tahulah. Maknanya kita dah tahu 10 minit, 30 minit, sebab kita dah boleh anggarkan berapa kilometer, berapa lama kita boleh sampai. Jadi itu kalau trafik lancar. Kalau lambat ya, ataupun kita katakan sebagai slow move lah, akan menyebabkan kesannya mungkin kita lambat sampai kepada destinasi yang kita nak pergi. Ya, mungkin slow move ni disebabkan oleh ada orang buat jalan ke ya, ataupun ada orang buat kita katakan ada roadblock ke ya, mungkin itu yang menyebabkan kita slow move ya. Tapi ada satu keadaan lagi yang kita katakan sebagai sesak. Sesak ni bermakna kita tak boleh bergerak dalam keadaan yang laju lah, start lama
kan? Itu adalah satu-satu keadaan yang kita cuba membayangkan ya bagaimana ia diaplikasikan dalam diri kita. Ya, adakah dan juga destinasi yang kita maksudkan di sini adalah destinasi impian keuangan kita. Itu maksud modul kita pada hari ini. Ya, ada orang impiannya untuk capai ya dalam tempoh yang sangat cepat, di mana dia nak memiliki kereta secara cash dalam tempoh 3 tahun akan datang. Itu contoh. Ada orang matlamat keuangannya mungkin jangka panjang. Ya, saya nak matlamat keuangan saya nak pastikan persaraan saya adalah persaraan yang 5 bintang. Contoh kan, apa makna persaraan yang 5 bintang? Bermakna satu, adik-adik dah tak perlu fikir ada komitmen masa bersara. Kalau Cik Aziz, saya muda lagi lah nak cerita pasal persaraan. Tak apa, muda tak apa kan, tak luak pun kalau kita tahu. Sebab kita nak adik-adik, jentik hati adik-adik supaya adik-adik faham ini adalah situasi yang mungkin adik-adik akan hadapi di masa akan datang. Bermaknanya mungkin walaupun persaraan tu jauh lagi, tapi daripada sekarang lah yang kita kena plan. Ataupun daripada sekarang kita kena fikirkan supaya kita nak elakkan ada roadblock. Ada roadblock ataupun apa ni orang kata tu, ada orang buat jalan ke ya di pertengahan perjalanan kita nak mencapai ke arah matlamat persaraan kita yang 5 bintang tu tadi. Maka penting untuk kita kenal pasti apakah halangan-halangan dan juga cabaran-cabaran. Di mana kat situ yang kita katakan penting untuk kita faham konsep berwaspada. Dan macam mana kita nak bergerak dengan lebih laju ni, maka kita kena tengok apakah tindakan. Jadi yang pertama, bila kita sebut tentang berhenti, maknanya berhati-hatilah kita. Berhati-hatilah kita terhadap situasi keuangan kita. Di mana kalau berhenti ni maknanya berhenti dulu fikirkan masalah sekarang ni. Masalah yang pertama, kalau kita lihat di sini, ada setengah orang kita nampak ya, mereka dah mula mengamalkan gali lubang tutup lubang. Maksudnya apa? Pinjaman sekarang dah tak boleh nak cover, so kita ambil pinjaman yang baru untuk cover pinjaman yang sedia. Mungkin adik-adik sekarang tak rasa, sebab tadi saya dengar 90% daripada pendengar saya hari ini ialah student. Ya, kalau setakat pinjaman PTPTN tu mungkin adik-adik tak rasa lagi gali lubang tutup lubang ni. Dia bila dah start ya, ada pinjaman kereta, mula nak buat pinjaman rumah. Dah sekarang ni lifestyle adik-adik sekarang ni orang muda suka dengan kad kredit. Okey, kad kredit tak cukup satu, dia nak 3. Alright. Okey, sekarang ada 3 pula kad kredit. Lepas tu dia nak kahwin, dia ambil pula pinjaman dan sebagainya. Maka ini yang kita katakan akan berlakunya situasi gali lubang dan tutup lubang. Alright, so seterusnya apabila kita kenal pasti nisbah hutang melebihi 60%. So nanti adik-adik, okay, saya akan bagi tahu bagaimana untuk kita nak mengenal pasti nisbah hutang kita, pinjaman yang patut kita lakukan di kemudian hari, mestilah tidak melebihi 60%. Alright, nisbah hutang tu yang maknanya kita tak boleh buat pinjaman melebihi 40% lah maknanya. Okay, so seterusnya bila kita kata bab perbelanjaan, ini adalah satu situasi apabila kita mula menghadapi masalah-masalah begini, so kita minta adik-adik berhenti dulu, kita fikirkan apakah solusi yang perlu kita ambil. Okay, so yang kedua, bab perbelanjaan. Perbelanjaan maknanya paycheck to paycheck, dapat je habis kan. Tunggu tak sabarnya nak tunggu hari gaji. 25 hari bulan tu, wah, siapa yang dapat gaji itulah tarik keramat. Siap minta cuti pun ada esok kan. Jadi kita kena tengok, dan mungkin ada di antara kita yang ada pasangan ya, mungkin mereka mula kerap bertengkar berkaitan dengan keuangan. Kadang-kadang bukan sebut pasal duit sangat pun, baru sebut dah gaduh. Padahal nak sebut durian, dah bergaduh dah kan. Jadi yang seterusnya adalah kita katakan tentang konsep simpanan. Simpanan pada tahap yang membimbangkan. Ya, kita kena ubah formula keuangan kita. Ya, kita dah tak boleh menyimpan selepas berbelanja. Itu kita tak panggil simpanan adik-adik. Itu kita panggil baki selepas berbelanja. Simpanan ni bermakna kita put aside simpanan. Lepas kita dah ada simpanan, barulah kita belanja kita punya
kita punya perbelanjaan lah. Nanti bagaimana untuk mengklasifikasikan perbelanjaan kita, nanti kita akan tengok. Alright? So, tiada langsung simpanan untuk membiayai perbelanjaan kecil besar. Ya? Di mana adik-adik? Bila kita nampak di sini, ramai orang tak fikirkan apakah kecemasan yang mungkin dihadapi oleh seseorang individu. Sebagai contohnya, mungkin kita menghadapi keadaan di luar jangka di mana kita lupa untuk berhati-hati, ya, lupa untuk kita berwaspada tentang cabaran kita, ya. Cabaran yang kita katakan di sini adalah perkara di luar jangka. Sebagai contoh, mungkin berlaku kematian muda, ya, mereka yang ada pasangan suami dan isteri, ya, banyak komitmen yang dilakukan bersama. Macam ada line problem Cik Azira. Okay, kejap pelajar sekejap. Ada masalah teknikal kejap. Kejap lagi kita punya penceramah akan masuk semula. Cik Azira, okey. Cik Azira, okey ke? Kejap kawan-kawan, kejap semua, sekejap. Okey, saya dah boleh dengar balik ya? Okey, dah boleh dah. Inilah sebut tentang cabarannya, saya telah dicabar. Okey, maka tiba-tiba lah laptop saya pun dia pun tertutup mendengar kisah tentang cabaran. Okey, jadi ini pun cabaran norma baru ni bila kita buat online kan. Tiba-tiba kita pun tak tahu kan, tiba-tiba dia pun blackout, tiba-tiba dia pun hang sebab kita sebut tentang cabaran. Amboi suka Tan Shin Yi. Okey, alright. So, kita sebut tentang cabaran ya. Berlaku peningkatan kos hari hidup ya. Lepas tu sekarang ni cabaran yang paling saya suka nak sebut, mungkin adik-adik sekarang belum rasa sebab belum kerja. Tapi ada di antara kita yang mungkin dia jadi anak yang sulung ataupun mungkin dia dah mula berkeluarga. Dia akan mula merasakan tekanan sandwich generation. Di mana bukan setakat dia kena tanggung anak, bukan setakat kena tanggung keluarga, dia masih ada ibu bapa yang perlu ditanggung. Ada lagi adik-beradik yang belum lagi habis belajar. Ya, lepas tu ada pula atuk nenek yang panjang umur, alhamdulillah, yang masih perlu dia jaga. Sebab kenapa saya katakan sandwich generation? Sebab mungkin pada waktu itu hanya kita yang menjadi tunggak kepada keluarga. Jadi masa itulah baru kita rasakan tekanan sandwich generation ni, di mana yang menyebabkan mungkin kita ni adik-adik ya akan terpaksa ataupun mungkin kita ni perlu orang kata tu kita ni bukanlah nak kata dihimpit bebanan keuangan, tidak. Cuma sikap tanggungjawab kita dan juga kasih sayang kita kepada keluarga ini menyebabkan kita perlu mencari ataupun kita perlu meningkatkan kita punya keuangan kita juga. Jadi sebab itu kita katakan cabaran-cabaran ini bagus that you all know now. Maknanya kita sekarang ni sebelum adik-adik dah belum kerja lagi dan sebagainya, kita dah fikir dah. Oh, ini yang perlu saya nampak. Saya dah nampak dah apa yang saya nak. Cuma sekarang ni saya belum nampak lagi apa cabaran yang mungkin saya akan hadapi di kemudian hari lah. Tak ramai daripada kita yang mungkin
kita boleh pilih kan, sama ada kita nak makan gaji ataupun kita nak buat bisnes ya, ataupun mungkin ada di antara kita yang nak buat kedua-duanya. Sebab kita at the same time kita pun rasa tak cukup kalau makan gaji, pada masa yang sama kita pun takut dengan risiko perniagaan. Jadi sebab itu ramai di antara kita yang nak cuba kedua-duanya. Kan? Jadi itulah saya katakan penting untuk kita fahami apakah cabaran yang bakal kita hadapi. Maka untuk kita nak bergerak ni, nak bergerak untuk pastikan semuanya selamat, maka tindakan kita yang paling penting adik-adik, okey. Apakah di kemudian hari yang kita nak kena tahu. Okey, kejap ya, saya punya slide ni stuck pula. Kena keluar dulu ke? Okey, so apakah tindakannya? Maka kita perlulah ambil tindakan daripada sekarang. Kita kena belajar ya. So sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ni more on perancangan keuangan. Jadi penting untuk adik-adik fahami tentang konsep perancangan keuangan. Apa saja masalah, apa saja yang isu-isu yang saya sebutkan tadi sebenarnya disokong oleh kita punya laporan FBES. Jadi jangan ingat apa yang kakak cakap hari ni, apa yang saya cakap hari ni, ya, dipanggil kakak lah kan, bukan aunty, kakak. Okey, alright. Okey, apa yang Cik Aziz bagi tahu hari ini semuanya ada dalam report kita, iaitu Financial Behaviour and State of Financial Wellbeing of Malaysian Working Adults. Kita dah tahu ya, tahap kesejahteraan keuangan di kalangan rakyat Malaysia ni masih rendah. Ya, masih ramai yang tak tahu berkenaan dengan pengurusan keuangan yang penting ya. Dan kemudian adik-adik, untuk kita tahu sekarang ni, bila kita cerita tentang orang yang menguruskan perbelanjaannya, dia ada 3 jenis orang. Yang pertama kita panggil orang yang kebanyakan ataupun banyak-banyak. Itu yang kita kata tadi, paycheck to paycheck. Dapat duit gaji 3,000, jangan tanya saya, Cik Aziz, macam mana saya nak kena belanja. I know how to spend it. So you give me 3,000, I know how to spend 3,000. If I do my account, Cik Aziz, it's always balance. No baki di kemudian hari. Nampak? Jadi ini dia kata paycheck to paycheck lah maknanya kan. Jadi orang yang kedua, okey, yang kita panggilkan sebagai sedikit-sedikit. Kenapa kita kata sedikit-sedikit? Saya ambil cerita Piramli sikit lah kan. Dia kata kita masuk 3,000 but we always know how to spend 4,500. Nampak? Masuk 3,000 tapi kita belanja banyak. Cik Aziz, persoalannya macam mana saya nak cover yang belanja banyak tu? Sebenarnya adik-adik, kita ni memang tak ada niat to spend more than what we earn. Biasanya lah kita ni ya. Tetapi disebabkan dari lifestyle, kita start to pakai kad kredit. So kad kredit ni lah yang biasanya akan tampung kita punya lifestyle. So it's good that you know how to use your kad kredit wisely ya, berbanding dengan you punya orang kata tu menjadikan kad kredit tu sebagai untuk menampung you punya kos hari hidup. Jadi itu nanti kita akan belajar lebih dalam topik yang kedua ataupun ketiga tak silap saya, berkenaan dengan pinjam jangan sampai tetap. Saya tak boleh cover hari ni semua. Kalau tak nanti kita takkan habis pada pukul 12.30. Okey. So itu ialah tahap kesejahteraan keuangan. Kemudian ya, dalam report ni pun kata keberhutang yang tinggi adalah isu yang perlu dihadapi oleh majikan. Majikan kena take note. And mereka yang ada keberhutangan yang tinggi, kenapa tadi kita kata adik-adik kalau ingat tadi ya, nisbah hutang tidak boleh melebihi 60% kerana ini yang berlaku, di mana ramai di antara mereka yang kalau kata ada masalah dengan keberhutangan tu tadi, mereka try to lead kepada isu integriti, akan lead juga kepada isu-isu rasuah. Ini yang kita tak mahu. Dan what will happen untuk mereka yang ada masalah keberhutangan yang tinggi, kepada motivasinya terhadap pekerjaan ya. Ini yang kita katakan isu keberhutangan adalah isu yang sangat serius yang perlu dikenal pasti oleh ramai di antara kita lah. Okay? So 3 daripada 10 rakyat Malaysia yang bekerja terpaksa meminjam bagi membeli keperluan asal. Jadi ini juga isu yang kita rasa sangat serius ya. Jadi kepada berita baik kepada wanita-wanita di seluruh USM sekalian. Dikatakan dalam report ini, wanita lebih cenderung untuk merancang perbelanjaan mereka berbanding dengan kaum lelaki. Betul ke salah? Kan? Jadi orang perempuan biasa dia akan komen betul.
Orang lelaki mungkin dia kata saya tak setuju. Dia cakap kan. Tetapi ya kalau kita mengikut kepada psikologi dia lah, ya, orang perempuan ni bab merancang memang dia nombor satu. Dia tahu kat mana harga murah, ya. Dia always know ya apa yang dia nak. Dia know how to plan. Nah, cuma masalah sekarang ni ramai ataupun tidak wanita di luar sana yang tahu untuk orang kata bukan setakat merancang tetapi untuk melaksanakan perancangan itu. Itu yang kita kata is another question yang kita kena tanya diri kita, ya. So orang perempuan kalau nak tanya orang lelaki ke orang perempuan siapa lebih banyak belanja, kan. Orang lelaki biasa dia akan kata, oh saya rasa memanglah orang perempuan lebih suka belanja. Tapi kenapa wanita lebih cenderung untuk merancang? Sebab dia suka belanja, sebab tu dia kena rancang. Okay. So orang perempuan biasanya kalau kita tengok lah dia punya almari pun kan, warna tudung warna hijau tak cukup. Cik Aziz, kita orang kata tu warna pelangi ni tak cukup. Kita kena ada banyak. Kalau kata merah, kita ada 7 jenis merah Cik Aziz. Cuba name it. Merah apa yang Cik Aziz nak? Merah maroon ke? Ya, merah pink ke? Merah hati ke? Semua merah. Dia ada. Kalau orang lelaki biasa kalau dia punya baju 3 je. Biru, putih, hitam. Kan? Itu 3 warna wajib. Itu pun mak dia yang belikan. Okey. Kalau yang dah kahwin mungkin isteri yang belikan sebagai hadiah ke, hari jadi ke dan sebagainya. Kan? Orang lelaki pun kalau dia suka pun, kalau pelajar-pelajar lelaki, baju yang wajib dia ada, baju t-shirt wajib USM induksi. Itu je yang dia ada kan. Yang nak beli-beli ni dia malas. Baju tu lah dia bawa pergi surau, baju tu lah dia bawa pergi kenduri ke dan sebagainya. So orang lelaki dia very simple bila sebut tentang perbelanjaan. Cuma kat sini bila kita sebut tentang gender untuk berbelanja ni, orang lelaki lebih cenderung untuk membuat perbelanjaan yang berisiko. Di mana perbelanjaan berisiko yang kita maksudkan di sini adalah perbelanjaan yang melibatkan hutang piutang lah, ataupun kita kata komitmen dengan institusi keuangan. Itu yang kita sebutkan sebagai perbelanjaan yang berisiko. Okey, so nanti kita akan kenal pasti apakah jenis-jenis perbelanjaan tersebut. Okey, mereka yang serius dalam menyediakan perbelanjaan adalah dari umur 50 hingga ke 59. Tapi I'm quite surprised kerana Encik Khairul kata 90% of mereka yang nak tahu tentang keuangan ni kebanyakannya semuanya adalah pelajar, tahniah pelajar-pelajar USM. So you all ni sebenarnya next level, ya. Bermakna kalau orang katakan mereka yang serius untuk menguruskan perbelanjaan 50 hingga 59, tapi adik-adik membuktikan saya daripada muda saya nak belajar tentang keuangan saya. This is very good, ya. So tahniah USM, saya amat bangga dengan anda. Alright, seterusnya kita nak cerita pasal simpanan, ya. Sebenarnya kegagalan kita untuk membuat simpanan bukanlah kerana berapa amount kita nak simpan. Ya, kebanyakan orang dia selalu memberi alasan untuk menyimpan itu susah kerana dia start dengan simpanan yang tinggi. Jadi sebenarnya simpanan ini bukannya berapa amount yang penting untuk kita pupuk tabiat menabung, itu sebenarnya how we continuously menabung. Nampak saya kadang-kadang saya suka campur-campur bahasa Jawa dengan bahasa Malaysia. Memang saya campur sikit lah. Okay. Alright. So simpanan ini dilihat orang sukar untuk membuat simpanan kerana mereka tak nampak tujuan mereka menyimpan. Kalau boleh sediakan tabungan ini untuk banyak purpose. Ya, setiap perkara yang kita lakukan kalau kita mulakan dengan simpanan sedikit-sedikit, kita katakan lama-lama jadi bukit. So ini yang kita katakan penting, ya, untuk kita tak rasalah sangat beban keuangan itu terlalu besar, ya, bila kita letakkan duit a big amount sekaligus, ya. So penting untuk kita sikit-sikit, tapi lama-lama jadi bukit. Itu konsep yang sangat penting dan sangat sebenarnya bermakna kepada diri saya juga. Okey, so seterusnya, jadi itu yang kita katakan pentingnya untuk kita merancang keuangan. Kerana apa? Ya, kerana dikatakan gagal merancang, sebenarnya kita ni merancang untuk gagal. Ya, di mana kat sini orang yang datang ke AKPK, ya, statistik AKPK kata punca masalah keuangan disebabkan oleh poor financial planning. Jadi sebab
sudah tahniah penganjuran USM ya buat kita punya kursus keuangan ini kerana kita nak betulkan balik yang financial planning ni. Kita nak bagi, kita nak instill ya kita punya pendidikan keuangan ni kepada jiwa dan juga pelajar-pelajar kita semua supaya kita lebih cakna dengan keputusan keuangan yang kita nak buat. Keputusan keuangan ni bermakna adik-adik, bila kita dah ada ilmu keuangan, so bila apa saja halangan, ada orang cakap dengan saya, Cik Aziz nak buat macam mana kan? Bank sales bank tu muka dia macam Nilofa. Jadi macam mana saya nak say no? Of course lah saya ambil pinjaman tersebut walaupun saya tahu dia tak perlu. Jadi makanya adik-adik kita kena tahu ya untuk buat keputusan keuangan yang betul. Ya. Jadi tak semestinya kita layak membuat pinjaman tersebut bermakna kita mampu untuk bayar balik. Kerana biasanya sales bank sekarang ni dia dah tak tengok dari segi komitmen ataupun kemampuan kita untuk bayar balik, sebab mereka pun ada dia own KPI untuk cari peminjam ya. Tapi kita harus menjadi peminjam yang bijak. Kalau mereka bijak, kita pun kena bijak juga ya, supaya kita tahu keputusan keuangan yang kita buat pada hari ini dia tidak akan memberi kesan ataupun orang kata tu impak negatif lah di masa akan datang. Okey. So seterusnya adik-adik, ini adalah realiti terkini. Ya. So tolonglah akui benda ni ya, don't say no. Alright. So akuilah sekarang ini ya, beban orang kata tu disebabkan oleh dulu kita tidak pernah beringat. Siapa sangka kita nak ada pandemik kan? Kita nak ada pandemik COVID-19 tak pernah terfikir ya. Jadi sebab itulah adik-adik, mungkin kita bukan antara orang yang terkesan dengan pandemik ini sebab kita student, mungkin parents kita yang terkesan ya, mungkin orang di sekeliling kita yang terkesan ya. Jadi maka pentingnya untuk kita sentiasa berwaspada dengan apa yang akan berlaku di kemudian hari ya. So kalau kita tengokkan kepada kadar inflasi, kadang-kadang ada orang cakap, Cik Aziz, kita ni tiap-tiap tahun kan ada kenaikan gaji. Betul. Memang kita ada kenaikan gaji tak banyak pun, lebih kurang 300. Tapi kita boleh tambah komitmen hutang piutang kita lebih daripada tu. Sebenarnya kenaikan gaji kita ni sebenarnya impar dengan inflation, lebih kurang 3% every year. So inflasi ni maksud paling senang adalah harga barang ataupun value of the money tu sekarang ni mungkin menyusut. Dulu RM50 macam-macam boleh beli. Ya? Sekarang ni RM50 mungkin satu ke dua barang je yang boleh kita dapat. Ya? Itu pun belum masuk lagi jenama dan sebagainya. Maka first untuk kita belajar, kita kena akui realiti kini apa yang berlaku sekarang. Ya, jadi bila kita boleh mengakui, maka kita boleh move on. Move on untuk belajar to become a better person ataupun kita kata untuk menjadi orang yang lebih baik tingkah laku keuangannya ya daripada sebelum ini. Okey. Ini yang kita katakan sebagai perancangan keuangan. Penting nak belajar ni. Saya minum dulu ya. Okey. Nampak macam naik bukit tu Cik Aziz kan? Ini adalah graf keseluruhan yang kita katakan bila kita sebut tentang perancangan keuangan. Alright. So perancangan keuangan ni sebenarnya adik-adik kalau kita nak tengok kat sini ya. Okay. So ini sebenarnya perjalanan hidup kita lah. Our timeline yang disebut tentang keuangan. Aset masa depan ni ada tak yang dekat sini graf dia menurun. Contoh Cik Aziz, saya sekarang ni dah besar, saya punya aset dah banyak. So saya fikir macam mana nak menurunkanlah aset saya. Itu lepas, itu pencen tau, waktu pencen dia lain. Itu kita panggil dia ada liquidity ya. So yang itu kita akan tengok untuk yang persaraan punya. Yang ini kita cerita tentang perancangan umur sekarang dengan umur bersara. Apa yang saya nak dalam tangan saya, what I want to achieve in my financial. Jadi apa yang kita nak achieve tu ya, ada beberapa komponen yang akan terlibat. Sebab tu saya kata mereka yang menghadiri siri taklimat keuangan kita, which is siri sesi sembang santai, sebenarnya dia telah merangkumi seluruh aspek perancangan keuangan. Di mana hari ini kita akan fokus lebih kepada aliran tunai semata-mata. Okey, so kita tengok pula semasa kita nak mencapai aset masa hadapan, katakanlah ya, tadi kita ada
sahabat kita, nama dia Miss Tan. Okay, so Miss Tan mungkin now you are 18 ataupun you are 21. So umur bersara bila? Umur you maybe 50 ataupun 55 lah. Let's say kan, you nak katakan aset masa depan, saya nak umur 55 tahun. So Miss Tan, you kena tahu ya, so semasa you nak mencapai ke arah you punya aset masa depan, which is umur bersara, okay, you kena handle you punya pendapatan. Of course lah, kalau tak ada pendapatan, how you manage you punya perbelanjaan? Kan, ada ke orang yang bernafas, dia masuk je nafas tu tak pernah keluar-keluar, ada ke? No, it's always a cycle. Kan, masuk keluar. So, di dalam proses masuk dan keluar pendapatan kita itu, so how you manage untuk bayar you punya cukai, you bayar you punya perbelanjaan, kemudian yang lebihan tu tadi, this is what we can use for saving ataupun pelaburan. Di mana konsep pelaburan yang kita nak cakap di sini adalah pilihlah untuk simpan dan labur. Kenapa kita kata simpan dan labur? Barulah ada buahnya. Ya, janganlah simpan bawah bantal, janganlah simpan dalam tin biskut. Itu tanda-tanda awal kalau kita membuat konsep simpan dan labur, bermakna kita mengamalkan orang yang bijak keuangan. Ya, so kita nak ambil step yang betul untuk kita membuat simpanan kita ni. Maka, so bila kita manage kita punya perbelanjaan, kita manage kita punya lebihan, ini yang kita katakan sebagai menganalisa aliran tunai. Okay, so dah untuk aspek yang seterusnya, how I nak grow. You dah faham dah konsep aliran tunai. So how I want to grow you punya money, ialah kita nak merancang pelaburan. Ya, bagaimanakah tujuan pelaburan? Kita nak tengok berapa modal yang paling ideal untuk kita nak membuat pelaburan kita. Apakah risiko dan juga pulangan ya di masa hadapan, dan juga garis masa pulangan bila saya nak dapat saya punya keuntungan ini. Itu sebagai salah satu contoh di mana dalam aspek pelaburan, perkara yang paling penting juga bukan setakat mengenali jenis-jenis pelaburan, tetapi adik-adik juga kena kenal pasti bentuk scam. Sekarang ni pelajar pun dah terlibat dengan scam tau. Sebab apa? Sebab sifat tamak ni dia tak kenal umur. Siapa kata orang yang dah kerja je tamak? Tak. Student pun sekarang ni mungkin dah ada orang kata tu sifat tamak dia tidak mengenal umur kita. Ya, jadi kita kata, apa dana awak untuk melabur? Dana saya hanyalah pinjaman pendidikan semata-mata, dan juga pinjaman ataupun beasiswa daripada Pharma father and mother. Okay, so kita mulalah nak growkan kita punya duit, so kita pun terpengaruhlah dengan skim cepat kaya. So be careful ya. That's why dalam siri kita punya sesi sembang santai, kita akan sebut juga tentang aspek pelaburan. Alright. So seterusnya, di masa hadapan, jangan lupa kita akan menghadapi satu situasi yang kita panggil sebagai bersara. Ini saya katakan mungkin sekarang ni adik-adik tak nampak konsep persaraan, tetapi ingatlah bahawa insya-Allah kita akan menempuh di satu tempoh yang dipanggilkan persaraan. Ya, bagaimana bentuk persaraan yang adik-adik nak? Ya. Hari tu takkanlah kita ni bila bersara je pegang senapang. Bila bersara je pegang senapang. Kita naklah persaraan yang selesa, yang tak perlu fikirkan tentang kerja. Duit sekarang ni yang bekerja untuk saya. Itu yang kita panggilkan kebebasan keuangan. Dan yang seterusnya kena fikir juga ya, kadang-kadang kita ni bukan setakat time hidup je kita fikirkan tentang keuangan. InsyaAllah time kita dah tiada nanti pun ada legacy ya, legacy yang akan menyambung kita punya harta ni ataupun kita punya perancangan keuangan lah. Jadi kita perlu tahu tentang penagihan dan juga perancangan harta Allah. Salah eja je kan, perancangan termis N kat situ. Okey, dan juga perancangan harta. Dan jangan lupa dalam tempoh kita ni nak mengejar daripada aset semasa sampai aset masa depan, mungkin akan ada risiko yang terpaksa kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita belajar tentang perlindungan ataupun insurans. Itu
Itu kita akan cover dalam sesi keempat tak silap saya, ataupun yang terakhir, di mana lindungilah yang tersayang. Kan? Di mana kita akan sentuh tentang aspek perancangan perlindungan. Okey, itulah sedikit tentang perancangan keuangan, di mana untuk kita bergerak ke arah perancangan keuangan ini ada proses yang terlibat, di mana kita namakan sebagai langkah ke arah perancangan keuangan. Okey. Langkah ke arah perancangan keuangan ni yang saya nak bagi tahu dekat adik-adik lah kan. Yang pertamanya, okey. So kita ni paling penting untuk kita tetapkan apakah matlamat keuangan kita. Ini 6 langkah lah 6 langkah. Sekarang ni saya nak mengatur langkah ni. Saya dah nampak dah tadi. Saya dah nampak dah saya ada perancangan keuangan. This is what akan berlaku dalam kehidupan saya untuk saya mencapai matlamat keuangan saya, maka saya kena tahu apakah step-step ni untuk saya mencapai. So ada 6 langkah saja adik-adik. Di mana yang pertama, kita kena tetapkan apakah matlamat keuangan kita. Matlamat keuangan kena jelas. Nampak? Jelas. Saya dah dekatkan muka saya dekat ni dekat laptop dah. Kenapa saya kata begitu? Kerana ramai orang gagal buat first step, that's why dia gagal dekat step yang paling tinggi, iaitu step yang ke-6. Okay, so make sure step you yang nombor 1 ni kena ada basis yang sangat kukuh. Nampak dah apa you punya matlamat. Orang perempuan saya nak tanya kan, saya bagi contoh paling senang lah. Matlamatnya apa? Matlamat saya Cik Aziz untuk kurus. Tapi apakah hobinya? Hobinya makan. Macam mana tu? Kan? Kita ni nak kurus tapi hobi kita makan. Jadi matlamat dan juga tindakan tidak seiring. That's why kita gagal. Sebab itu orang yang nampak matlamatnya jelas, contoh saya nak hilang Cik Aziz, saya nak hilang. Saya nak kurus. Dalam tempoh 3 bulan saya nak hilangkan berat badan saya sebanyak 5 kg. Contohlah, tu kira okey lah tu 5 kg ke ataupun 10 kg lah Cik Aziz. 3 bulan je bagi saya 3 bulan saya nak kurus banyak 10 kg contoh. Okay, so you start plan. You dah nampak dah. Okay, you dah nampak you punya matlamat tu jelas. This is what you want dalam tempoh yang tertentu. So then kita move kepada step yang kedua, di mana kita nak mengumpulkan maklumat apakah yang perlu kita lakukan untuk mencapai matlamat kita tu tadi. Contoh, saya bagi contoh So kita start untuk mengumpul maklumat makanan apa yang kita kena elak untuk kurus tadi. Ini saya bagi analogi tau supaya adik-adik faham macam mana kita nak buat benda ni. Okay, so yang pertama kita kena mengumpul, yang kedua kita kena mengumpul maklumat. Sama jugalah macam kalau kita nak pergi ke satu destinasi kan. So destinasi, matlamat saya sekarang ni saya nak bergerak ke Penang contoh. Saya nak buat treasure hunt di Penang sebagai contoh kan. Jadi sekarang ni lagi adik-adik dah mengumpulkan maklumat. Proses yang kedua step yang kedua kita start kumpul maklumat berapa perjalanannya, jaraknya, apa yang perlu kita lakukan untuk kita mencapai matlamat tersebut. Step yang ketiga, bila kita sebut tentang data, it always come with numbers. Data je, dia kena datang dengan numbers. Okay? So maksud data adalah kita mungkin bermain dengan kira-kira. Kita bermain dengan calculation lah bermaknanya kan. So kita mula menganggarkan. Menganggarkan apa dia punya cost yang terlibat dan sebagainya. Itu yang kita katakan step nombor 3, kita kena menganalisa data. Okay? Step yang keempat, kita dah mula membangunkan plan. Plan apa yang kita nak buat untuk mencapai ke arah matlamat tersebut. Kalau yang nak kurus tadi, mulalah bentukkan satu jadual. Okey, saya dah bina satu jadual pemakanan yang perlu saya ambil. Kena ingat untuk jadi kurus saya selitkan sekali dalam kursus keuangan pun boleh kurus juga. Boleh. Okey. So, kalau nak kurus ataupun kalau kita nak tengok kepada konsep exercise ni, sebenarnya 80% is all about diet. 20% saja exercise. Okay, so that's why kita kata tak guna kita hari-hari exercise banyak tapi kita makan tak jaga. Because 80% kita punya badan ni memerlukan untuk kita diet lah berbanding dengan kita exercise. Jadi anda pun mungkin lebih arif daripada saya kot kan. Jadi mungkin setujulah dengan statement saya. So kita akan membangunkan plan dulu.
Bila dah bangunkan plan, janganlah plan tu macam seolah-olah jadi pameran je. Jangan. We start to do. Dah buat plan, buat. Plan dah buat. So now you kena ikut. Jangan setakat kita buat plan, kita tak buat benda tu. Jadi kita kena ikut apa yang kita telah plankan. Jadi kita mulalah melaksanakan rancangan. Bila kita dah melaksanakan rancangan, dia step yang terakhir sekali, yang keenam, kita start to look back apa yang berlaku dengan kita punya perancangan kita. So kita start untuk mengkaji dan memantau. Sekali Cik Aziz, saya rasa makin teruk pula lah saya ni. Jadi kita start untuk tengok kat mana silap, kat proses mana yang saya termiss out. So you dah jadi planner. Ini kita panggil planner, kan? Be your own financial planner. Tak perlu ikut cara orang lain, kan? So AKPK can guide you what is the basis. So yang lain tu you all sendiri tambah macam mana nak buat. Okay, so sebagai contoh, saya bagi katalah matlamat kita nak membeli kereta. So first dah ada dah, saya nak beli kereta saya yang bentuk A, lepas tu warna biru, dan saya dah tahu harga berapa, dan saya dah nampak dah kereta tu saya nak beli kat mana. Contoh itu menetapkan matlamat. Katalah menetapkan matlamat, you nak beli kereta. Contoh kereta jenama apa, X70 for example, kan? So you start mengumpul maklumat berapa mengumpul maklumat ni tak perlu lagi data, tak perlu lagi. So mengumpulkan maklumat ni, you kena tengok ciri-ciri yang ada pada kereta tu yang menyebabkan you nak beli. You rasa dia akan jadi cost saving ke, kan? Ataupun you rasa you nak beli kereta tu sebab ciri-ciri yang ada pada kereta tersebut. So now you start untuk menganalisa data, kan? You start untuk tengok berapa dia punya, kalau dia kata jimat minyak, ataupun dia kata sekarang ni kereta ni kalau saya nak buat pinjaman, berapa pinjaman yang saya perlu buat, berapakah kosnya, penyeraan kereta saya dan sebagainya. So when you talk about analisa data, it's all about numbers. Okay, so dapat saya harap anda semua dapatlah benda ni. Kemudian we start to bangunkan plan. Memang susah, kadang-kadang susah kita nak bangunkan plan ni, Cik Aziz. Macam mana saya nak bangunkan plan? Everything semua tak ada. Hello adik-adik ada tenaga, kan? Ada kudrat. Sekarang ni orang kata dari rumah pun kita dah boleh involve dengan gig economy dan sebagainya. So now mungkin sekarang ni tak boleh, but at least you dah ada plan apa yang you nak buat. For example, paling senang lah, kalau kata saya nak laburkan deposit yang banyak untuk beli kereta saya. For example, kalau harga kereta saya 100,000, so at least lah untuk bayar bulan-bulan dalam keadaan yang selesa, I must have this much of deposit that kita kena letak supaya kita boleh bayar bulan-bulan dengan keadaan yang selesa. Itu maknanya kita lebih bijak dalam perancangan keuangan kita. Kita lebih ke depan berbanding dengan orang lain. Bila kita menguruskan kita punya perbelanjaan. Dan next, kita laksanakan perancangan dan kita kaji dan kita memantau balik adakah kita boleh capai ataupun tidak kita punya deposit untuk beli kereta tu tadi. Kan, for example. So inilah contoh-contoh 6 langkah perancangan keuangan yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita. Apa saja, it can be applied to all. Bukan setakat keuangan, tetapi sebenarnya ini yang kita katakan, bukan semuanya itu adalah duit, kan? Tetapi semua memerlukan duit. Okay, macam ni, duit bukan segala-galanya, kan? Ingat tak? Tetapi segala-galanya memerlukan duit. Orang kata tu masuk toilet pun kena bayar 20 sen. So that's why kita katakan penting untuk kita belajar rancangan keuangan. Alright, so mungkin anda mempunyai matlamat keuangan berbeza. Again, tadi saya cakap mungkin ada di antara kita yang nak beli rumah besar, nak ada kereta besar, kemudian nak suka pergi melancong, dan mungkin ada yang semua besar-besar lah, kan? Isteri pun besar, suami besar, semua besar. Jadi kita nak semua yang besar. Jadi yang ini yang kita katakan mungkin kita terlepas pandang sebenarnya, kita nak mencapai kebebasan keuangan. Kebebasan keuangan ni boleh diistilahkan sebagai 3 perkara. Yang pertama, kita panggil mereka yang dah tidak ada komitmen hutang. Itu yang pertama, orang yang dah mencapai kebebasan keuangan. Yang kedua, kita kata orang yang mencapai kebebasan, dia nak beli apa je, dia tak ada tengok harga dah. Tapi ramai di antara kita
konon-konon dah mencapai level yang kedua ni. Tetapi sebenarnya dia bukan orang yang bebas kewangan pun. Kan? Contoh macam pergilah buka Shopee ke Lazada kan, kan. Semua main letak je dekat dalam kad, tak tengok harga pun. Contoh kan. Sebab ada duit kan. Jadi kita pun main beli, tapi sebenarnya kita belum mencapai kebebasan kewangan. Yang ketiga, orang yang dah mencapai kebebasan ni sebenar-benarnya erti financial freedom ialah sekarang ni saya dah tak bekerja untuk duit. Sekarang ni duit yang bekerja untuk saya. Itu maksud. Maknanya kita generate our passive income. Itu maksud. Orang kata tu kita mencapai kebebasan kewangan. Passive income ni bermakna adik-adik sekarang ni mungkin kita buat sekarang je yang susah. Maknanya saya bekerja keras untuk sekarang, katalah kalau adik-adik buat bisnes kan, mungkin sekarang lah saya bekerja keras untuk cari agent untuk cari ni itu dan sebagainya. So saya belum jadi founder kan, contohlah kan. So now bila you dah jadi founder, you dah ada agent you sendiri, mereka sekarang ni yang bekerja, so now you dah ada satu legacy business. Kan sekarang ni orang je yang buat. So bagi commission, bonus dan sebagainya. So itu yang kita katakan sebagai passive income. Cuma passive income ni adik-adik dia bermain dengan risiko juga. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia tak jadi. Sebab tu kadang-kadang bila ada orang yang trust untuk mencari passive income, so that's why kebanyakan rakyat Malaysia dia akan go for makan gaji ataupun kita katakan buat active income. Bermakna active income ni ialah saya buat kerja baru saya dapat duit. Contohlah ada di antara kita mungkin siang dia kerja kat USM, malam dia ambil upah untuk ambil ni mungkin nak raya ni kan, ambil upah untuk buat kuih raya, ambil upah untuk buat baju raya, semua raya lah, yang perkataan belakang raya memang dia ambil. Contoh kan. Jadi ini yang kita katakan sebagai kita menjana pendapatan aktif juga. So orang yang muda-muda masih boleh menggunakan kederat untuk cari active income. Right? So mungkin dalam tempoh kita dah menjana active income kita juga memikirkan bagaimana untuk kita nak generate kita punya passive income juga. Barulah saya rasa kita mempunyai satu ekosistem pendapatan yang sangat best, yang sangat bagus. Okay? Sama juga kalau kata adik-adik ada rumah, so rumah sekarang ni kita pergi sewakan dekat orang kan. So bulan-bulan kita makan duit sewa kan. Kita tak payah buat apa-apa dah dekat rumah tu. So orang duduk dekat situ, so orang bayar kita sewa. Itu yang kita katakan sebagai passive income. Sama juga macam orang kita katakan sebagai royalty kan. So mungkin adik-adik ni ada kepakaran untuk menulis lagu kan. So tulis lagu sedap pula tu lagu dia, ataupun mungkin sekarang orang tak suka tapi dalam tempoh 10 tahun akan datang orang boleh terima lagu kita. So orang start mainkan lagu kita, maka orang akan bayar royalty kepada kita. Itu sebagai salah satu contoh yang kita katakan sebagai bebas kewangan. Okey. Ni dah sekarang ni kita nak masuk tentang pengurusan aliran tunai. Saya minum sekejap So far okey ke? Boleh terima ke saya punya penerangan ni? Ataupun rasa macam susah lah Cik Aziz, tak faham lah, ini rasa lebih susah daripada exam saya. Kalau boleh jangan susah sangat. Jangan kita bagus Fatihah Amir kata kan. Boleh, very good Fatihah So kita kalau boleh keuangan ni dia nampak sampai tapi sampai. So far clear Cik Aziz. Thank you Tiara. Okay, thank you Leong. Boleh. Alright. So saya minum dulu sekejap Okay. Okay, thank you Anis. So kalau boleh, thank you Idam. Kalau boleh siapa yang boleh komen tadi lah, kalau ingat lah, kalau boleh kita chat balik, tulis kat tepi tu apakah 6 langkah perancangan keuangan. Itu memang terbaik lah. Apa yang adik-adik ingat tentang 6 langkah perancangan keuangan. Walaupun dia tak masuk exam, tetapi sebenarnya dia adalah apa yang kita akan lalui di masa-masa akan datang. Okay, alright. So ingat kita punya perancangan keuangan. Okay, very good. Yang kita tak belajar dekat kelas. Betul, ilmu-ilmu macam ni ialah ilmu-ilmu yang kita kata as a soft skill lah untuk adik-adik dapat dan juga aplikasikan di dalam kehidupan. Okay, kita nak masuk dalam topik pengurusan aliran tunai. Kena semangat ni, semangat. Okay, untuk pengurusan aliran tunai, macam saya cakap tadi lah, kita dah kenal pasti kan. Kita dah nampak dah ni, dalam tempoh 6 tahun, 10 tahun untuk perancangan keuangan kita, apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Okay, so dalam langkah untuk kita nak mencapai matlamat keuangan kita tadi, ada satu komponen
yang sangat penting, dia punya tugas. Tugas dia penting ni sebab dialah yang akan membawa kita kepada matlamat keuangan kita. Sebagai contoh, okey. Kalau badan kita ni, dia punya penggerak dia apa? Jantung. Jantung kita ni penting sebab dia terima oksigen dan dia hantar balik ke seluruh ni, dan proses jantung tu sangat penting. Contoh. Begitu juga dengan pengurusan aliran tunai. So this one adik-adik, that's why kita selalu letak pengurusan aliran tunai sebagai nombor satu sebelum adik belajar nak kaya ke, adik-adik belajar nak melabur ke, nak belajar persaraan ke, nak belajar itu ke, nak belajar ini ke. Kalau bab yang ini adik-adik tak dapat nak master, so susah. Susah tu kenapa saya kata susah? Sebab kita belum faham konsep pengurusan aliran tunai. So that's why ramai orang gagal di tengah jalan untuk benda-benda lain. So yang ini kita kena master. So today our objective untuk adik-adik faham dan juga kenal komponen aliran tunai. Sebagai contohlah, kalau kata kita menghadapi keadaan gaji. Kalau boleh adik-adik, orang yang dah datang kursus-kursus saya ni, orang yang dah dengar taklimat AKPK ni, dia ada dua jenis orang tau kalau dia dapat gaji. Orang yang pertama bila dapat gaji, kalau boleh semualah, pelajar USM ni semualah kan. Kalau boleh lepas ni dah kerja dapat gaji, tolong terkejut. Lah, gaji lagi. Kan? Gaji saya yang bulan lepas belum habis lagi. Itu baru best kan. Ini jangan jadi orang yang kedua. Orang yang kedua ni, bila saja gaji, hari ni gaji, esok dah habis. Kadang-kadang tak sempat habis. Cik Aziz, saya ni dalam payslip je nampak gaji saya besar. Tapi sebenarnya gaji saya tak sempat singgah dekat bank account saya. Dia dah terus naik roket pergi angkasa. Itu namanya kita bayar pinjaman-pinjaman yang tolak gaji lah. Jadi tak sempat nak jumpa gaji kita kan. Jadi kesian gaji kita ni, dia memang ada jodoh. Gaji kita ni kita dah menjodohkan dia. Sebagai contoh, nak bayar ini, nak bayar itu kan, kesian gaji kita ni kan. Tapi sebenarnya saya nak tanya dekat adik-adik lah, bila kita kerja keras pula kan, bila kita kerja keras bila kita selalu banyak buat kerja ni adik-adik, tu saya nak tanya ni. So orang yang paling layak dapat gaji siapa? Tolong cek sikit. Saya nak tanya, bila kita buat kerja, bila kita bekerja dan dapat gaji, siapakah orang yang paling layak dapat gaji kita? Tolong tulis chat kat tepi tu kalau saya boleh baca. Siapa yang paling layak? Jacinta. Wah, Jacinta. Very good lah. You anak soleha lah ini. You parents. Wah, ramai komen parents. Cornelia aku kata parents. Parents. Wah, semua keluarga. Wah, very good. Ini semua anak-anak yang baik ni. Anak-anak yang orang kata tu dia nak balas jasa ibu bapa dia. Very good. Kan? Saya suka semangat USM ini. Okey? Tapi tadi saya tertarik dengan satu jawapan. Dia kata, saya rasa Cik Aziz yang paling layak dapat gaji saya ialah diri sendiri. Kalau yang jawab parents tu very good. Okey? Kalau yang jawab diri sendiri is excellent. Jawapan dia excellent. Kenapa saya kata macam tu? Okay, this is what we quote daripada Robert Kiyosaki. Okay, so dia kata konsep pay yourself first. Ini kita katakan konsep pay yourself first. Okay, tanggungjawab kepada ibu bapa, yes, itu adalah tanggungjawab. Tetapi saya nak tanya dekat adik-adik lah. Dari konsep keberkatan dan juga baik, memang akan ada peruntukan untuk ibu bapa yang kita sediakan. Tetapi apa yang paling penting yang kami nak sampaikan di sini adalah ramai di antara kita yang lupa tentang diri sendiri. Sekarang ni cuba tanya dekat diri sendiri. Hello Jacinta, hello Tan, hello Idham, kan? Tanya dekat diri sendiri. Apa yang kita dah buat dekat diri kita dengan duit kita? Cuba refleks diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Apa sebenarnya yang kita dah buat dengan duit kita sendiri? We always remember people, but we never remember ourselves. That's why kita selalu meletakkan diri kita dalam keadaan yang sempit ataupun dalam keadaan yang orang kata tu susah.
Sebab kita tak pernah fikir tentang diri kita. Okay, bukan saya nak suruh adik-adik selfish, that's a different story, okay. But what I want to say here is, kita kena ingat juga tentang diri kita. That's the rule number one. Pay yourself first. Sebab tu formula keuangan, pay yourself first, baru you bayar benda lain. Pay yourself first ni contohnya dalam bentuk simpanan. Ramai orang tak fikir esok kalau dia kerja, dia mungkin akan kehilangan pekerjaan. So saya nak tanya, ada tak ingat tentang diri sendiri? Ada, kan? Okay, lepas tu ramai orang lupa nanti mungkin dia akan menghadapi penyakit ataupun ada sakit ke dan sebagainya. Saya nak tanya, ada tak ingat tentang diri sendiri? We never remember about ourselves, but we always remember about other people. Especially our parents. That's very good. That's very good. Saya tak menyalahkan benda tu. But at the same time, please remember yang rule number one, you kena ingat diri you. Ya, itu that's the first rule, kan? Kalau nak buat simpanan, at least lah, kalau kata 10% daripada you punya gaji ataupun you punya pendapatan, put aside as you punya saving. Okay, tak apalah Cik Aziz, saving ni banyak kan? Ada saving ni, saving tu. Yes, memang banyak. So that's why kita kata minimum 10%. You can increase at any time. Ada setengah orang gaji dia 50% dia letak untuk saving semata-mata. 50% lagi baru dia agihkan. Ada juga orang yang macam tu, kan? So, we ask ourselves, kita ni orang yang macam mana? Orang yang nak kahwin, janganlah letak 10% je. Sebab itu, you nak kahwin nanti tak cukup. Kalau dapat yang macam saya, tak apa. Sebab saya punya hantaran senaskah Al-Quran. Okay? Lepas tu, untuk wedding saya bagi pack food je. Kan? Jadi, kita tak nak berlebihan pada hari majlis. Yang kita nak lepas majlis. Kecuali lah kita ni, orang hador-hador macam Nilofa, kan? Tengok dia punya goodies, dia bagi apa dan sebagainya. So, sebab dia telah mencapai satu tahap yang kita panggil kebebasan keuangan. That's good about her lah. Maknanya dia dah capai satu tahap tu, maka dia akan jadi ikon kepada semua orang. So, how she started? Kan? Dia punya business dan sebagainya. So, kita ni mungkin boleh jadikan dia sebagai inspirasi. But maybe most of us, kita tak boleh capai waktu macam tu lagi buat masa sekarang. Okay, so itu yang kita katakan, ya, kita katakan how kita nak manage kita punya gaji dengan lebih baik. Alright, so dalam aliran tunai ni, it's very important adik-adik kenal pasti what is your pendapatan. Pendapatan ni is only two ways saja. Yang pertama melalui aktif, yang kedua melalui pasif. Kalau adik-adik buat bisnes kan, buat bisnes, kalau you running the business is active, you know. Okay, tapi daripada you punya business, you can generate you punya passive income. Okay, contohlah ya, kita kata profit margin lah yang you boleh makan ataupun yang you boleh dapat daripada you punya business. So you no need to work more dah, sebab sekarang ni it's all about jalan already you punya business kan. So now you dah mendapat you punya pendapatan passive. So that's the difference between active and also passive. Active means you still need to do you punya kerja so that you boleh dapat you punya gaji ataupun you boleh dapat you punya commission ke dan sebagainya. So still gunakan tenaga you, so it's a active income. Okay, so untuk perbelanjaan tetap berubah-ubah dan budi bicara, saya nak tengok siapa yang nak komen dekat tepi tu, siapa yang faham maksud tetap. Okay, mungkin you all boleh komen macam ni. Okay, tetap, lepas tu you bagi tahu contoh perbelanjaan tetap tu ialah apa. Okay, berubah-ubah, apakah contoh perbelanjaan yang berubah-ubah, dan juga contoh perbelanjaan yang kita panggil sebagai perbelanjaan budi bicara. Okay, come on, saya nak tengok Idham ke, apa tadi, Janice ke, kan, siapa yang boleh, Chrisia, wow, is it correct I pronounce your name? Dia kata perbelanjaan, alamak, saya sebut nama dia, saya dah tak nampak dah jawapan dia. Okay, so dia kata perbelanjaan budi bicara ialah apa? Okay, kalau Jacinta tetap savings loan. Okay, lagi. Yes, correct. Apa tu? Betul, Chrisia, betul I sebut nama you. Okay, alright, ada lagi jawapan? Tan, okay, Tan, dia kata tetap is sewa. You bayar sewa rumah. So dia kata itu ialah perbelanjaan tetap. Very good. Cornelia, dia kata loan kenderaan ialah tetap. Tetap ialah bil. Fika kata bil. Okay, it's no correct and wrong answer. Okay, you all boleh tulis apa saja yang you all faham. Okay, berubah ialah contoh bayar Netflix. Amboi, kan. Sekarang memang Netflix tengah hot sekarang ni, kan. Okay, lagi? Ada lagi? Dah, itu je. Kata banyak belanja.
Kan tu saja contoh kan. Yang suka pergi biasa dekat Shopee Lazada beli apa? Cuba tanya. Budi bicara donation. Donation betul kan. Idham ni bagus. Nak bagi duit kat parents kan. Idham ni kan tadi dia tulis nak bagi duit kat parents. Lepas tu kalau perbelanjaan saya suka donation. Nampak bagus Idham ni dah kahwin. Okay. Alright. Ada lagi yang nak bagi jawapan? Contoh-contoh dia Cornelia. Okay, dia kata Budi bicara emergency shopping. Itu ialah Budi bicara. Very good. Okay, lagi? Ada lagi? Come on. USM. Fahim, dia kata Budi bicara beli barang mewah. Tapi beli barang mewah lah, maknanya bukan keperluan. Sorry, saya tak sempat nak baca panjang ataupun macam mana saya nak baca semua orang Okay. Nur Afiqah kata holiday. Kalau boleh tulis yang short-short je. Saya baca. Macam jangan tulis karangan. Saya rasa perbelanjaan tetap ialah. Nanti lama nanti saya baca. Okay. Tolong tulis tetap apa. Kan. Budi bicara apa. Ha pun kasih kecil sikit. Ha je boleh. Okay. Makanan perbelanjaan benda makan kat luar. Okay. Makan kat luar. Alright. Terbalik. Perbelanjaan berubah. Allah panjang sangat. Saya tak nampak dah. Okay. So, sekarang ni saya nak bagi definasi. Bila saya bagi definasi, saya bagi masa untuk anda betulkan balik jawapan kalau rasa nak betulkan balik. Kalau rasa betul, tolong kata, "Cik, saya betul." Macam tu. Okay. So now, listen to my explanation on what is actually kita punya perbelanjaan tetap. Okay. Perbelanjaan tetap ini sebenarnya ialah perbelanjaan yang tiap-tiap bulan kita belanja, especially untuk perbelanjaan yang melibatkan komitmen kita dengan institusi keuangan. That's why we call it as tetap. For example, kita kira untuk kita bayar kereta. Sebenarnya kalau nampak daripada gambar tu, you all dah boleh tahu dah jawapan dia kan. So, contoh macam kita buat pinjaman dengan institusi keuangan. Okay. If let's say you deal dengan institusi keuangan untuk bayar you punya kereta 500 per month. Okay. So kalau you nak bayar 500 per month, boleh tak bulan ni you bayar 500, bulan depan you bayar 100, bulan satu lagi you tak bayar, bulan yang keseterusnya mungkin you bayar lebih. Is it okay untuk kita amalkan begitu? So, perbelanjaan tetap is actually perbelanjaan yang dilindungi oleh undang-undang. If let's say kalau saya tak bayar, mungkin akan ada tindakan perundangan yang akan dikenakan kepada saya lah. Contohnya macam dia cari kita ke untuk bayar dan sebagainya. So, itu adalah salah satu contoh perbelanjaan yang tetap. Okay. So biasanya semua perbelanjaan tetap yang duduk jenis-jenis perbelanjaan yang duduk bawah perbelanjaan tetap adalah perbelanjaan yang apa? Yang orang kata tu memerlukan komitmen kita every month to pay. Itu maksudnya perbelanjaan tetap. Okay. So maknanya makanan ke, bil ke, itu semua bukan tetap. Sebab apa? Sebab dia akan duduk di bawah perbelanjaan berubah-ubah. Di mana perbelanjaan berubah-ubah inilah yang kita boleh kawal selia. Nak lebih ke, nak kurang ke, nak tak ada ke. Tapi tak ada tu tak boleh lah. Sebab biasanya perbelanjaan berubah-ubah adalah perbelanjaan keperluan. Contoh seperti makanan. Okay. Boleh ke tak makan? Cubalah tak makan 2 hari kan. Jadi apa kan? Macam tengok iklan apa. Adakah anda begini jika tidak mendapat KitKat? Kan lembek semacam kan. Okay. So, perbelanjaan berubah-ubah, dia sama macam perbelanjaan tetap, tiap-tiap bulan kena belanja, cuma amount dia saja yang berubah-ubah. Contoh, perbelanjaan yang berubah-ubah ni kita katakan tentang makanan, makanan, bil, kita punya utilities, apa lagi? Perbelanjaan yang melibatkan perbelanjaan anak, ada orang kata, "Cik, tapi saya hantar nursery anak saya." Iaitu memang tetap. Setiap bulan dia punya amount dia tetap. Cuma persoalannya, bolehkah kita kawal sedia? Kawal sedia bermakna kita boleh decide nak hantar dekat nursery tu ataupun nak tukar nursery yang lebih murah sedikit. Itu maksudnya kawal sedia. We can still, orang kata, buat keputusan apa yang kita nak buat kalau kata kita ada masalah ke dan sebagainya. So how we fix? Itu yang gambar spana tu kan. So kita boleh adjust. Itu maksud dia kan. Kita boleh adjust perbelanjaan berubah-ubah kita ni, nak naik ke, nak rendah ke. Ni kadang-kadang buat nak puasa kan kita kan. So bila kita nak puasa ni, orang katalah, dia kata, "Cik Aziz, patutnya
bila bulan puasa ni perbelanjaan kita kurang. Tapi sebenar-benarnya bila berlaku time puasa ni kan, makin pula berlipat kali ganda pula kita punya perbelanjaan. Kerana apa? Kerana kita belanja waktu lapar. So secara psikologinya adik-adik semua ya, kalau nak berbelanja jangan waktu lapar. So bila kita lapar ni semua nampak sedap, semua rasa seronok, semua nak beli. Itu contoh lah. So ya, kita kurang-kurangkanlah ya. Orang kata kalau kata perbelanjaan berubah-ubah ni yang kita boleh kawal sedia ya, berapa yang kita nak, because dia tentang keperluan kita. Okay, next is actually perbelanjaan. Pendapatan pasif lebih tinggi. Okay. Tak apa, dia memang gambar dia memang macam gitu. Gambar pasif ke gambar aktif memang macam tu. Ya. Dia kalau kata you ada pasif yang banyak, maybe you tak buat aktif dah. For example, ramai orang macam tu kan. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, kita pernah dengar tak ayat macam ni? Kalau bisnes saya ni boleh lah, saya rasa saya nak berhenti kerja lah. Contoh dia. Kan? Because our passive income ni lebih banyak daripada kita punya aktif. So now you can just relax, monitor, do a planning a lot for your business dan sebagainya. So itu kita maksudkan dengan active and also passive. Alright. So, perbelanjaan budi bicara. Budi bicara ni sebenarnya yang kita katakan perbelanjaan yang kalau kata saya tak peruntukkan untuk membeli, maka saya still can survive. For example lah. Kebanyakan perbelanjaan budi bicara ni yang melibatkan perbelanjaan untuk memenuhi hobi kita. Hobi ada orang hobinya ialah main bowling, memancing ya. Ada orang suka pergi shopping, ada orang suka pergi melancong. So ini ialah perbelanjaan budi bicara. You can have it, but dia bukan selalu. Dia bergantung kepada mungkin kita dapat duit kutu ke bulan ni ya, mungkin kita dapat bonus ke bulan ni. So you want to spend on your budi bicara. Kan? Tapi yang masalahnya kita ni, tiap-tiap bulan rasa-rasa ni tak ada pun bonus, tak ada pun duit tu ke apa ke kan. Tapi dia punya budi bicara tu semua kena fulfill. Tak apa Cik Aziz, this is what I call I reward myself, Cik, kan? Yes, reward yourself is another thing. So that's why kalau kata kita ni bila kita uruskan kita punya aliran tunai, pilih bila untuk reward diri. Macam contoh saya akan reward diri saya waktu birthday saya saja. So during my birthday, usually saya akan beli the big ticket item for myself. Itu yang saya katakan saya reward diri saya. Tapi hari-hari lain tak kisahlah saya punya dapat bonus ke, saya dapat ini ke ya, saya ada pendapatan, saya punya ada return of investment ke dan sebagainya. So yang itu saya akan lupa because I know when I want to spend and reward myself. So nampak tak matlamat kalau you jelas, you know when to spend big for yourself, so you akan plan dengan lebih cantik. You akan ada satu macam, kalau ada orang dia suka menggunakan significant of date untuk diri dia. Macam saya senang nak ingat birthday lah kan. Macam you all tak tahulah kan. Ada orang saya nak celebrate saya punya anniversary kan. Kalau membuktikan kita ada anniversary lah. Contohlah you all lah kan, macam-macam lah you all sekarang ni kan, bila baby lah, sayang lah, apa ke kan. So sometimes you all ada date yang tertentu yang you suka untuk reward yourself, for example. So that's why kita kata perbelanjaan you kena understand apakah jenis-jenis perbelanjaan, and you know already where to find the money. Dah tahu kat mana dah dapat duit, and sekarang ni you dah tahu dah. So now how ataupun berapa jenis perbelanjaan kan. So kadang-kadang bila kita pergi dekat satu kedai tu pun kita dah tahu dah kita ni berbelanja bentuk apa. Contoh you pergi beli barang dapur, you tahu you spend for your perbelanjaan berubah-ubah. If you go untuk tempat yang hobi, you know that you belanja untuk perbelanjaan budi bicara. You pergi tempat perhiasan rumah, you tahu dah you belanja untuk perbelanjaan budi bicara. So you know already, setiap step ataupun setiap tempat yang you tend to spend you punya money, you akan tahu jenis-jenis perbelanjaan. Bila you dah kenal jenis-jenis perbelanjaan, you dah kenal jenis-jenis pendapatan, so it's easier for you untuk you buat satu plan tindakan yang kita
panggil sebagai bajet. Okey, ini adalah salah satu contohlah perbelanjaan tetap tadi. Okay, very good, and thank you so much to everyone yang dah participate and tulis jawapan-jawapan apakah contoh-contoh perbelanjaan. Okay, so ingatlah adik-adik semua ya, yang saya kasih pelajar-pelajar USM kita, remember, if you cannot kurangkan perbelanjaan, ada orang cakap dengan saya, Cik Aziz, how I want to, orang kata tu, control. I dah habis control dah, I dah habis jimat dah. Now I dah tak beli celak untuk pakai celak. I pakai arang ni sekarang ni because it's cost saving. Contohlah kan, okay, this is orang kata tu, kalau ada yang betul-betul buat tu memang saya kagum lah ya. So ini maknanya that you already do your best untuk kurangkan perbelanjaan you. So if let's say you cannot, orang kata tu, you tak boleh juga kurangkan perbelanjaan, then you try untuk tingkatkan you punya simpan, you punya pendapatan. So that's the rule kan. Sama lah kan, betul tak? If you cannot kurangkan yang ni, then if you want to maintain whatever that you have now, so you kenalah tingkatkan pendapatan you. Maybe kerja satu dah tak cukup, you kena find another extra job dan sebagainya. So that's the meaning of it ya. Maknanya kita tak pernah fleksibel, kita kena jadi fleksibel bila kita sebut tentang kita punya budget. Alright, so jangan rigid sangat. So kalau kata bulan ni you dah ambil extra, so ingat cara untuk bagaimana you nak cover balik. Okay, so that's how budget works. So ini yang kita katakan peratusan perbelanjaan. Remember, ini adalah cadangan ya, cadangan untuk kita memperuntukkan perbelanjaan kita berdasarkan gaji yang kita terima. So remember, kalau yang ini macam banyak sangat ya, untuk saya bagi very simple one, 50 40 10. 10% for saving, 40 for you punya pinjaman, and 50% untuk you punya perbelanjaan harian ataupun sara hidup pula, macam makan, utility bill dan sebagainya. So yang 40% tadi, ada orang cakap dengan saya, Cik Aziz, boleh ambil lah screenshot ke apa kan, nak ambil gambar saya pun boleh, tapi nak ambil gambar saya bagi tahu barulah saya boleh buat piece ke, saya boleh buat mini love ke kan. Okay, so untuk kita nak kenal pasti ya, so 50, 40 and 10. So 40 ni ialah nisbah hutang kepada pendapatan, right? So ada orang tanya saya, Cik Aziz, mana cukup 40%? Kalau kata gaji I 3,000, if you kata untuk loan I can only make for 40%, that's mean I only can make a loan for 1,002 monthly installment. How can I make 1,002 sebab I ada rumah nak kena bayar, I ada kereta nak kena bayar, for example. So that's mean ya, itu mungkin memberi tanda-tanda anda mungkin tidak mampu lagi untuk memperoleh orang kata tu aset tersebut lah. Contoh macam you kata you nak beli kereta. So kalau you kata ada orang cakap 40% 1,002 Cik Aziz out of 3,000, Cik Aziz saya punya kereta saja 1,002, then kita kena tanya diri kita balik, adakah sebenarnya kita layak untuk pakai kereta 1,200? Maknanya fulfill penuh dah 40% kita punya peruntukan nisbah hutang kepada pendapatan, we just pay for kereta. That's why kalau kita dengar lah pelajar ataupun you yang young graduates yang dah once dah start dengan kereta, agak susah sedikit untuk you membeli rumah kemudian. So because bila kita nak beli rumah ya, selalunya kriteria bank dia akan tengok 1/3 daripada gaji kita. So that's how dia punya kriteria lah, ataupun dia akan tengok ya kita punya ni. So don't worry, saya tak nak serabutkan you all sangat untuk hari ni, because hari ni we just focus on the aliran tunai. But remember, aliran tunai ni selalu come along with another topic ya. One another topic tu dia akan berkesinambungan ya. You akan nampak kenapa you belajar hari ni ya, dia akan memberi impak juga kepada bila you nak beli kereta nanti, you nak buat pelaburan nanti dan sebagainya. So kita punya trainer akan always rujuk balik kepada kita punya aliran tunai. So because dia sangat-sangat penting, dia macam nadi jantung kita. Whatever that you do, you kena tengok balik, adakah you punya jantung keuangan ni stable ke ya, ataupun dia dah sesak nafas ke, whatsoever. So you kena identify benda tu betul-betul. Alright, so
Kalau I tanya lah, ingat tak pagi semalam makan apa? Maybe most of you tak ingat lah semalam makan apa, betul tak? Kan? Ataupun ada di antara kita tadi makan apa pun dia dah lupa. Ada juga orang macam tu kan. So we are humans ya. So kita memang mungkin akan jadi kita ni terlupa ataupun kita ni susah untuk mengingati semua benda. So that's why when we talk about aliran tunai, we talk about budget ya. So it's very important that kita tulis apa yang kita belanja or what we plan to belanja. Itu contoh sebagai salah satu contoh lah. So you all boleh guna macam-macam aplikasi ya. Boleh guna Excel, boleh guna dalam bentuk kalender. Kalender ni walaupun nampak macam simple tapi dia sebenarnya efektif because it's just like a reminder untuk you ya, untuk kita kenal pasti sebenarnya bila kita keluarkan duit, bila kita masukkan duit ya. So maybe it's good ataupun efektif cara untuk some of you lah. Alright. So buku nota, ada juga orang yang suka tulis buku 35 kan. So dia letak dekat dalam poket dia ke ataupun dia letak dalam dompet dia ke. So every time that dia nak keluarkan duit dia nampak dah dia punya buku nota. So dia akan berhati-hati. So these are the example of the orang kata tu application that kita boleh guna ya. So you boleh guna aplikasi BNM, you boleh gunakan buku bajet AKPK. So kita juga ada sistem calendar kan, and then ada juga apps to track where your money, berapa you belanja dan sebagainya. So ada orang ingatkan kita, sebenarnya kita is a good alarming situation lah untuk bagi kat kita ni that kita sentiasa berhati-hati. Itu sebagai salah satu contoh kenapa kita kena buat budget tracking. Alright, macam kalender kan saya suka. Setiap kali you keluarkan duit, ditulis dalam bentuk merah. Tulis dalam pen merah. Yang masuk itu dah dalam pen biru kan. Nanti ada orang panik. Cik Azzi, why my calendar is always period? It's all red, you know. Kan nanti kan. Biasa 7 hari Cik Azzi, but this one every day merah. So you faham lah maknanya you terlalu banyak belanja berbanding dengan you menjana pendapatan you. So inilah kita katakan it's very important that kita kena tulis. Contohlah macam kita baru beli barangan elektrik kan. I always ingatlah ya. My budget is important macam kita punya manual of our life ataupun manual of kita punya budget spending. For example, kalau kita belum mahir lagi, especially kalau dalam keuangan, bila you belum mahir, it's very important you kena ada satu manual untuk bagi panduan kepada kita. Okay, sama juga kalau you beli barangan elektrik kan, you selalu baca manual kan. Okay, where to tekan button start ya, how to operate it ya, macam mana nak bagi dia naikkan speed dia. So you always refer to your manual because you tak pandai lagi guna. Kan? Tapi bila once you dah pandai, you know how to tackle you punya budget, you know how to be flexible, bagaimana you nak cover balik, you nak dan sebagainya. So it's already here already. Kan? So it's senang untuk you. So maybe bukanlah saya kata tak perlu buat budget. So maybe orang kata tu permulaan is very wajib sebenarnya. Kalau I wajibkan semua orang untuk buat budget, to track where your money goes. Itu yang pada saya sangat-sangat penting untuk kita ada kita punya budget. Okey, ini adalah contoh budget. Kan contoh budget so kita boleh buat. Right? So maybe you dah tahu, you dah kenal pasti berapa you akan dapat ya. So remember to put the 10% put aside as a saving. Lepas tu you ada perbelanjaan tetap. Okey. So tetap ni yang kat sini macam tadilah, ada yang kata sewa, ada yang bayar kereta, ada yang bayar kad kredit ya. Kemudian you letaklah perbelanjaan berubah-ubah. And I know for you students, now maybe you tak ada perbelanjaan tetap. Oh yeah. Kan? Mana ada kereta lagi, mana ada kad kredit lagi, mana ada personal loan lagi. But remember, kenapa you cari duit lebih is because you nak own and you nak ada capability to membuat pinjaman. So bila you dah ada capability to buat pinjaman, okay, to do your own loan, masa tu lah you kena ingat macam mana saya nak bayar balik. So remember what I said about the 40% punya rules. Okay, nisbah hutang kepada pendapatan. Dan sentiasa ingat, budget is always a plan. So what happen yang sebenarnya you kena ada another column yang kita kata actual spending. Budget is just a budget kan, semua orang boleh tulis. But berapa ramai di antara kita yang akan ikut budget kita? So you kena tulis kat tepi tu, actually sebenarnya memanglah saya budget, saya punya pendapatan is 2,008, but actually saya punya actual pendapatan ialah 3,500 for example.
kan. Ataupun kita punya pendapatan hari ni Cik Aziz mungkin sebab saya punya business perform very well, so now dia dah bertambah. So for example kan, okay, so 10% kita kena put aside for simpanan, and then barulah kita start bayar. Biasanya perbelanjaan tetap mungkin tak berubah, kecuali kalau you tengok contoh dekat sini, kad kredit should be dia kata budget dia bayar 120, tapi masa actual dia bayar 250. Maybe dia rasa macam saya rasa I need to pay more lah, then I bayar kurang kan. Sebab ini that's the magic of kad kredit. So tunggu untuk siri kita yang ketiga, tak silap saya, untuk dalam topik pinjam jangan sampai hutang. So kita ada tentang kad kredit dan sebagainya. So maybe the trainer will explain more lah how kita boleh do the magic on this lah untuk kita punya loan. Alright. So, perbelanjaan berubah-ubah. Maybe kat sini yang you all tipis sikit kan. Makan, hari-hari cash right contoh kan. So, maybe a bit higher lah untuk bulan tu kan. Jadi kita kena tengok untuk kita perbelanjaan sebenar, how much kita spend sebenarnya tiap-tiap bulan. Bila you buat benda ni, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, secara total you can understand you ni orang yang macam mana when it comes to spending. You boleh kenal pasti your spending habit. For example, saya bagi contoh bila you dah dapat kenal pasti you jenis orang yang macam mana. For example, you dah tahu you jenis orang yang tak boleh tengok sale. Kalau orang kata sales, so you akan beli. Kan? You akan beli, bermakna saya tak boleh lah Cik Aziz. Saya kalau beli, saya ter-over beli because I always assume that dia murah, so I beli. So sometimes no need, bukannya kita beli sebab dia murah. Kita beli sebab kita keperluan kita untuk beli. Sama juga, nanti walaupun dia murah tapi still kena bayar, betul tak? So kalau boleh kita kena pastikan betul-betul dia murah dan kita perlu barang tu, and dia jenis yang running cepat barang tu, so kita beli lah. Kan, for example, kalau dia jadi tak betul kalau katalah kan you dah ada contoh orang perempuan ni dia paling suka try out skincare tau, ataupun beli produk kecantikan ke, dia suka kan, pantang murah je and then pantang promosi, pantang ada kita punya Insta famous yang promote benda tu, dia mesti akan beli and dia try. Sebab apa? Sebab you ada kuasa duit dekat tangan you. Maybe you dapat duit daripada allowance you berapa, ataupun you dapat duit pinjaman pendidikan dan sebagainya. So you have your money power, and then kat situlah yang you tak boleh control you punya emotion. Orang perempuan biasa dia akan beli menggunakan emosinya. Tak percaya tanya Idham kan, contohlah. But orang lelaki dia ada dia punya orang kata tu katakan sebagai dia punya kecenderungan perbelanjaan. So ini yang best bila kita buat budget. So we know ourselves better. So kita nampak that kita boleh ada kita punya kecenderungan kita ni orang yang macam mana when it comes to perbelanjaan. Okay. Ini kita nak sebut tentang tabung atau simpanan. Macam saya cakap ramai di antara kita yang tak boleh buat simpanan dengan baik is because of dia tak tahu tujuan kenapa dia harus menyimpan. Okay, so remember kalau kita susah nak menyimpan, the tip number 1, simpan sebelum berbelanja. You do a force saving. Gaji masuk ataupun you dapat duit, you terus tolak automatic. Masuklah kita punya simpanan 10% or 30%. Kalau kita tak buat macam ni, kita tak buat force saving, kita selalu lupa kan, kita selalu tend to guna duit kita dulu and then last kita rasa tak apalah, because selalunya orang akan korbankan saving tapi orang tak mampu untuk korbankan perbelanjaan lain. So ini yang kita katakan, so before you mengorbankan you punya saving, maka you korbankanlah saving you ni untuk di tempat-tempat yang selamat. Maknanya selamat tu bermakna susahlah sikit kan, you nak keluarkan duit you buat simpanan, you nak belanja ke dan sebagainya lah. So simpanlah sebelum berbelanja. And the tip number 2 is actually simpanlah sedikit setiap hari. Kalau susah sangat nak buat simpanan saving secara automatik, okeylah, kita try untuk pupuk dulu you punya sifat menabung. So we try lah dengan sikit, RM1 ke, RM5 ke, So actually kalau nak pupuk ni, you start dengan small dulu.
Startkanlah RM1 sehari tak boleh. I don't feel that you all tak boleh. Ada orang nak kata, Cik Aziz boleh tak saya nak letak RM30 terus untuk sebulan? Yes, but you nampak duit tu RM30. So maybe dia ada value punya sentiment kat situ. You, alah tak apalah, I boleh buat RM30. So kita tak nampak effort you every day. So it's susah kita nak track you punya tingkah laku on a consistency of you punya saving. So better you start sikit-sikit tapi hari-hari, ya. So because kita nakkan you punya sikap ataupun tingkah laku keuangan tu tadi. And the tip number 3, maybe you can choose your favorite color. Ada orang dia suka warna orange. Nampak warna orange ni dia kumpul. Kan? Dapat duit RM20 saja dia kumpul. Tak dalam bekas ke dan sebagainya. So cukup sebulan, dia nampak duit RM20, so dia pergi kat bank, dia akan simpan. For example. Alright? So kita pilihlah ikut warna yang disukai dan pilihlah simpan untuk. And maybe ada di antara kita yang simpan shilling. Okay, yang ini yang sangat sedih juga, ya. Di mana saya nampak ramai di antara kita yang tak appreciate shilling. For example, kalau saya tengok, kalau saya pergi rumah orang ke, saya jalan ke, sometimes bila nampak shilling, tak ramai orang kutip, ambil and simpan. Ya, because you rasa macam 20 sen tu tak ada erti bagi. Ya, di mana sebenarnya shilling ni, ini pun juga konsep sikit-sikit lama-lama jadi bukit yang very powerful. Ya, yang ini bukan setakat saya, I think my whole family do this. Ya, kita shilling memang kita akan kumpul. And every quarter kita akan keluar dan kita akan kira. Kita buat pertandingan siapa yang paling banyak kumpul shilling. So and then bila kita ada collection of kita punya shilling, kita akan belanja lah something lah to reward kita punya families ke, you know. Because it's shilling, dia nampak macam sikit tapi sebenarnya dia ada value dia bila kita kumpul dengan orang. So inilah antara tips-tips menabung. Let's say kalau you tak boleh guna cara ni, okay, these 4 tips, maybe you boleh guna juga cara macam dekat apa you punya hobi. Contoh you suka naik kereta, pergi jalan dan sebagainya. Maybe you can put macam you charge yourself lah. Contoh setiap kali you naik kereta, you pay yourself RM2. For example. Okay, so pilih hobi yang you boleh kaitkan dengan simpanan you. Kan? Maknanya dan barulah you nampak, I tak keluar dengan sia-sia because every time I travel, I masuk kereta je, even I turun kat shopping complex, I naik kereta balik, I always remind myself to give RM2 to myself. Okay, so you letak dalam tabung. Janganlah pakai dulu, you kira lah kan sampai one point punya time, you kira dah cukup banyak dan sebagainya, so you decide what to do next. Alright? Sama juga kalau suka makan, you suka makan, you suka buka peti ais setiap kali nak masak dan sebagainya, so every time you buka you punya peti ais, you give yourself 50 sen. Contoh kan? Sama juga macam TV, ya, even orang yang tumpang you naik kereta, kadang-kadang kita kat universiti kan selalu suka naik sama-sama kan, naik sekali, jangan suruh dia bayar minyak. Setiap kali naik you minta dia tip RM2 ke kan, setiap kali naik. So you boleh tambahkan you punya saving. Itu sebagai salah satu contoh. Alright. So itu adalah antara tip-tip menabung. Okay. So tunai dan tabung, tentukan matlamat kewangan, rancang perbelanjaan, ketahui ke mana perginya, sebab bila you track you punya budget, then you tahu dia pergi mana. Kan? Dia pergi mana duit tu, then you know yourself better dan wujudkan jadual simpanan sendiri. So remind yourself bila nak kena simpan dan sebagainya untuk kita tengok balik you punya perbelanjaan dan juga pendapatan tadi. Okay, so on the refleksi on the aliran tunai, okay, remember kira semua pendapatan, ya. Kalau isi rumah ni bermakna saya assume that tadi kita ada family kan, tapi kalau kata kita secara individual, because you as a student, so maybe nanti you boleh menjana pendapatan sendiri, so you kira lah you punya pendapatan, ketepikan sedikit untuk tabungan di mana 10 to 30% is for your saving. Alright, kemudian you bayar hutang dan bakinya barulah dibelanjakan. So follow lah dia punya formula keuangan ini, ya. So kita kena ingat biasakan yang betul dan kita nak betulkan yang biasa kita buat. So practice the true one lah, apa yang kita punya
keuangan kita dengan baik. So secara kesimpulannya ya, being power secara emosi, percayalah yang anda layak untuk bahagia ya. Remember, bangun dengan senyuman, tidur pun dengan senyuman, jalan saja jangan senyuman, okey? Nanti orang ingat kita tak berapa betul dah kan. Cik Aziz semenjak belajar keuangan ni, saya jalan pun senyum Cik Aziz. Itu maknanya terlampau happy lah tu ya. So remember that kita ni ada halangan dan juga impian yang kita nak mencapinya, tetapi kita kena kenal pasti macam saya cakap tadi, apakah halangan-halangan yang mungkin akan mengganggu keadaan kita untuk mencapai kebebasan keuangan kita. So fokus dengan apa yang kita ada ya, hargai apa yang kita miliki, bersyukur, jadilah positif, berhenti cemburu dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kalau you bandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan rasa kita sentiasa berada di bawah. No, you sentiasa bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang ini. Saya nak jadi better, pilihlah untuk bahagia dengan cara sendiri. Itu saya rasa kita akan lebih bergerak ke arah ketenangan lah ya. Belajar tentang harta kekayaan ya, paling penting melabur dalam ilmu pengetahuan. Apa saja yang you nak buat, kena faham dulu konsepnya betul-betul, because you kena ingat semua keputusan keuangan yang kita nak kena buat ni, kita kena buat dengan bijak ya, sebab kita tak nak ada impak yang negatif di kemudian hari. Dan memberi menyumbang wang, jangan biarkan wang yang bertimbun. Okey, kerana ingatlah pada konsep keberkatan apabila kita bersedekah ya. Sebab sebenarnya ya, bersedekah ni kalau saya boleh kongsikan lah ya. Saya rasa semua agama pun setuju dengan ini, di mana kita kena ada satu konsep memberi ya. Tak seronok lah kan bila, sebab macam kita percaya ya, rezeki yang kita dapat hari ini bukan semuanya untuk kita ya, ada sebenarnya untuk orang lain ya, bukan saja setakat ibu bapa ya. Ibu bapa ni adalah sumbangan ataupun sedekah yang paling terbaik kita bagi kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita ya, dan juga kepada mereka yang memerlukan bantuan kita lah. So remember benda ni ya, being power secara emosinya. Kerana apa, ingat balik tadi ya, kenapa kita kena belajar trafik keuangan ya, bukanlah berapa yang kita dapat, tetapi bagaimana kita menguruskan keuangan kita tu yang paling penting. Jadi marilah kita mulakan sekarang. Alright, itu saja daripada saya. Jadi adik-adik kalau kata nak belajar lebih berkenaan dengan keuangan, boleh tengok dekat kita punya online learning ya, boleh go through dekat kita punya power.akpk.org.my. Dekat situ ada semua senarai-senarai kita punya pembelajaran atas talian yang boleh adik-adik belajar sendiri ya. Kita ada pembelajaran kendiri lah, dan adik-adik boleh print sijil pembelajaran tersebut ya. Contohnya kita ada topik rumahku untuk mereka yang nak belajar tentang rumah ya, untuk mereka yang nak membeli rumah yang pertama, so kita ada juga topik kat situ. Untuk yang nak raya, kita ada juga topik raya. Siapa yang nak tahu tentang belia celik wang, kita pun ada topik belia celik wang. Siapa yang nak kahwin, kita ada topik nak kahwin, di mana kita namakan modul tu ialah do it together. Kita juga ada yang nak ada anak ataupun yang dah berkahwin dan sekarang dia nak ada family, so kita pun ada khusus untuk yang nak ada family dan banyak macam-macam lagi khusus yang kita ada dalam tu. So adik-adik boleh buat pembelajaran kendiri ya. Mungkin hari ni saya boleh berkongsi dengan adik-adik tetapi adik-adik juga boleh ambil masa untuk do your own study tentang keuangan. Okay, thank you so much Ganzi. Ganzi dia kata best. Okay, anda pun juga adalah orang yang best. So, sekarang ni saya ada masa lebih kurang 10 minit untuk saya nak tengok jika ada apa-apa soalan yang kalau kata tadi adik-adik nak bertanya kepada saya lah ya, berkaitan dengan kita punya sesi pada hari ini. Hopefully bermanfaat lah ya. Cik Khairul mana Cik Khairul? Cik Khairul okey ke Cik Khairul? Sangat bermanfaat. Thank you so much. Alright. Okey, minta izin ambil gambar boleh. Okey, ada orang yang nak tanya ke? Okey, saya rasa tadi soalan-soalan ni ada yang saya nak jawab kan. Okey, very good ya. Ramai orang boleh kenal pasti ya jenis-jenis perbelanjaan. At least bila kita dapat tahu apakah jenis-jenis perbelanjaan, maka that's very great. Okay, maknanya kita dah dapat satu pencerahan lah ya, pencerahan untuk diri kita sendiri. Okey, sekejap ya. Okey. Ada Cik Khairul, ada Cik Khairul?
Sekejap ya. Ya, saya. Kita dah sampai kepada sesi soal jawab. Saya rasa ada soalan ya. Ada soalan daripada kita punya pelajar ataupun peserta kita pada hari ini. Okey, sekejap. Ni ada ni soalan yang dia tanya. Ke Cik Aziz dah jawab tak? Saya akan bergenerasi pada tahun depan dan saya mau pergi. Okey, apa dia? Okey. Tak apa, saya tolong bacakan Boleh. Saya bergenerasi pada tahun depan dan saya mempunyai pinjaman pendidikan daripada Mara dan saya tidak pasti saya akan dapat kerja selepas graduate since keadaan ekonomi tak menentu disebabkan COVID dan saya perlu membayarnya selepas graduate. Apakah pendapat Cik tentang perancangan yang saya buat? Okay, thank you so much. Bagus ni. Ini Cornelia tanya Very good Cornelia. So one, you ada satu ciri-ciri yang sangat bagus bila kita nak uruskan keuangan ni. Antara ciri-ciri orang yang bijak keuangannya ialah dia tahu apa komitmen keuangan. So this is very good di mana dia telah memikirkan satu step ke hadapan lah. Kalau orang lain nantilah dulu fikir bayar hutang, kerja pun tak ada lagi kan. So it's a good initiative that you can think now about what you want to do. So first, kalau kata tak kisahlah sama ada pinjaman Mara ataupun pinjaman PTPTN ataupun pinjaman pendidikan lain yang kita buat, maybe ada yang dekat sini yang ambil pinjaman dengan yayasan ataupun mengambil pinjaman pendidikan negeri dan sebagainya. So first thing first, kita tahu bila kita nak graduate, perkara pertama ikut tadi 6 langkah perancangan keuangan. Remember 6 langkah perancangan keuangan tadi? So we have step 1, step 2, step 3 sampai 6 kan. So step 1 iaitu menetapkan matlamat, di mana matlamat kita sekarang ini adalah untuk kita menyelesaikan pinjaman pendidikan kita. Okay, so sekarang ni saya akan jawab soalan ini berdasarkan perancangan keuangan saja. So step yang kedua, kita mula mengumpulkan maklumat. Betul? Cornelia? So step yang kedua untuk mengumpulkan maklumat. So now you memang kena pergi dekat, kalau kata you pinjam dekat Mara, you kena pergi dekat Mara. Pinjam PTPTN, you kena pergi pinjam PTPTN or any institution keuangan yang you buat. Selalunya apa yang jadi masalah kepada kita, kita selalu lari. Lari daripada masalah. Contoh, saya tahu saya tak ada kerja, so I don't want to pay, I don't want to come to Mara ke siapa-siapa ke because I know that I cannot pay. So sebenarnya itu adalah satu tindakan yang salah. If you cannot pay, you must come forward and bagi tahu that you cannot pay. So itu yang kedua. Yang kedua maknanya kita kumpulkan maklumat. So you go ada Mara ke ataupun institusi pinjaman yang you buat pinjaman. So you ask them, okay. So sekarang ni kalau kata saya nak tahu berapakah jumlah pinjaman saya secara keseluruhannya. So itu you nak tahu, okay. And then you libatkan dengan analisis data. So bila you dah tahu berapa dia punya pinjaman dan sebagainya, so you start to calculate berapa saya kena bayar tiap-tiap bulan, for example. Alright. So yang keempat, kita mula merancang, kita mula membangunkan plan. So now, okay. Cornelia, kenapa I kata you kena ambil step 1 sampai step 3? When you know dia punya harga, contoh I kata, okay, tiap bulan because Mara consider that kita ni tak kerja lagi, so kita tak ada kerja, so kita tahu kita tak ada pendapatan yang tetap lagi, so maybe dia akan flexi on your payment, but at least you pay. For example, maybe serendah RM50 sebulan, ataupun lebih kurang daripada tu, or maybe a bit higher sedikit, but still you can afford to pay. At least you can pay. So, maybe takkanlah kita tak boleh nak dapat RM50 sebulan, for example. Kan? So, it's always that you come back to the institusi keuangan yang you buat pinjaman, because pinjaman pendidikan adalah satu pinjaman yang kita katakan sebagai pinjaman yang kita always can talk to dekat kita punya institusi keuangan. And then baru bila you nampak the figure, okay, bila you membangunkan plan, you mungkin akan ada beberapa inisiatif. For example, macam you mungkin buat kerja sampingan, for example, at least you can do kerja sampingan untuk top up you punya nak bayar pendidikan tu tadi. So that's why niat you untuk bayar pinjaman tadi, bila you dah ada satu komitmen, okay, secara tidak
langsung you ada inisiatif what to do untuk you bayar tadi walaupun dalam amount yang sedikit. Okay, at least ada usaha tu. And then maybe you boleh buat macam katakanlah bila you tak dapat pinjaman pendidikan, you bantu you punya family, you bantu you punya parents, ataupun you minta bantuan adik-beradik, maybe you boleh cari satu dana untuk you kata tadi, because you nak settle dengan yang ni, so you cari satu dana yang macam how I can pay dalam tempoh yang macam dalam tempoh yang orang kata tu ada orang kata ni first level kita akan mohon bantuan yang secara dalam family lah, because I believe bila kita berbincang dalam keluarga ni, so we always can find the better solution dan kita boleh fikir seorang diri lah. So keluarga ni selalunya yang akan support kita, no matters what, dia akan support kita macam mana tu. Tapi kita jangan jadi complacent. Bila dah tahu family tolong kita, so kita jadi orang yang tak payah kerja lah because I got my father to pay my loan, and then no, kita nak jadi orang yang independent. Kita nak jadi orang yang berjaya. Orang yang berjaya tak pernah mengharapkan orang lain untuk bantu dia. Itu antara ciri-ciri orang yang berjaya. So yang itu you kena ingat Cornelia. Okay, so kita kena ingat dia punya masalah sekarang ni, how to pay back. So always masukkan perancangan keuangan tu semasa you nak construct you punya plan to pay back dekat you punya pinjaman pendidikan. At the same time jangan lupa kemahiran, sebab you cakap tadi kan, sebab sekarang ni membezakan kita dan juga graduate lain adalah skills kita. Sebab sekarang ni majikan, kalau you nak kata tentang majikan lah on paper is another things lah, macam syarat saja. But the most important things is you punya kemahiran soft skill, bagaimana you presentation skills, so sentiasa upgrade diri you and develop diri you dengan perkara-perkara keperluan sekarang, keperluan kerja sekarang ni is not on paper anymore, it's all about your skills, bagaimana you nak ke depan, bagaimana you nak orang kata tu, how you adjust yourself berkenaan dengan situasi yang berlaku sekarang, because kita kena get quick and kita kena adapt dengan change, dengan cepat. Itu yang saya rasa keperluan generasi sekarang yang perlu ada, Okay, yang itu yang kita rasa penting, right? So I hope that I can answer your question, Cornelia. Right, so next saya ada nampak ni macam mana nak konsisten. Alia kan, Alia kata macam mana nak konsisten. Macam mana nak konsisten? Jawapannya konsisten lah. Okay, so how to consistent? That's why I kata go back to your perancangan keuangan. The way of kita boleh konsisten, tadi saya ada bagi tips kan, tips tabungan. Nombor satu, maybe kita boleh buat secara automatic. Ada setengah daripada kita, parents yang sangat-sangat orang kata tu memikirkan tentang masa depan kita daripada kita kecil lagi. For example, dia dah ambil simpanan SSPN untuk kita, di mana kita tak perlu buat pinjaman pendidikan lagi. So kita dah ada tabungan pendidikan kita bila kita dah mencapai umur 18 tahun dan sebagainya. So so some parents dia start dengan konsisten daripada kita kecil lagi. But how kita nak instill the consistency of saving pada diri kita ialah, okay, so you can do automatic saving, alright, and then kalau tak, apa matlamat you yang akan drive you to be consistent? Itu yang paling penting sebenarnya. What to drive you to achieve you punya semangat, so pada saya, dia punya semangat ni it's all about the consistency ni is all about you kena faham what you want to achieve at the end of the day. You punya matlamat lah. So konsisten ni sebenarnya sangat mudah kalau kita dah nampak result. Contoh you kena disiplin maybe about 1 year lah. 1 year cukup lah, 1 year cukup, you konsisten, banyak you simpan. Okay, saya cakap when you see the end result, for example, you berjaya mengumpul RM2,000 secara tidak sedar, berkat daripada you konsisten. Kebanyakan orang bila dia dah ada nampak result, dia akan mula sayang ni maknanya dia akan rasa macam I know what ada orang kata tu pengorbanan yang terpaksa saya buat untuk dapatkan duit banyak ni. Example, saya dah berpuasa, saya dah kontrol, saya dah jimat, ini yang saya dapat. So how can I just spend macam tu je? Saya bagi contoh paling senang, macam orang diet.
Kan? Dia tahu pengorbanan apa yang dibuat untuk lost 10 kilo in 2 months contoh. Okay? So, bila dia dah kurus, dia dapat capai berat badan yang ideal, you bayangkan dah cantik-cantik sekarang ni. So, how can dia nak buat sesuatu yang boleh rosakkan balik dia punya plan tu tadi? So, that's why I cakap sometimes you must do first thing and can see the result secara cepat untuk make sure you boleh consistent, keep on consistency tu untuk teruskan you punya menabung. So itu analogi yang boleh saya katakan tentang konsistensi, memupuk tabiat menabung. Sebab memupuk tabiat itu sebenarnya tidak susah. Menyimpan itu sebenar-benarnya tak susah ya. Yang susah adalah bagaimana untuk kita memupuk tabiat menabung kita itu. Okay, so hopefully saya menjawablah soalan Ayah tadi. Okay, ada apa-apa lagi Cik Khairul yang nak saya kupas ke, ataupun kesian sebab saya nampak tadi ada juga yang ada kelas kan, so diorang ni terstuck pula kat sini kan. Okay, thank you so much for your commitment. Saya sebelum tu saya nak minta maaf lah kepada Cik Khairul, ya mungkin tadi sedikit lah terleft tadi, bukan sebab apa, bateri tu sebut cabarannya terus dia tercabak situ. Okay, so saya minta maaf kalau ada salah kata, tersalah bahasa, kerana saya hanyalah insan biasa memiliki cinta yang luar biasa Cik Khairul kepada warga USM kita. Alright, so thank you so much. Kembali kepada Cik Khairul. Okay, baik. Okay. Terima kasih kepada Cik Azira atas perkongsian pada hari ini. So saya harap para peserta dapat mengambil manfaat lah daripada perkongsian yang dibuat ni, dan kita tak maulah nanti peserta-peserta kita ni yang terlibat dengan hutang sana sini, yang mengalami masalah dengan pengurusan kewangan dan sebagainya. Dah dengar kaunseling dah tahu macam mana pengurusan kewangan, so harap lepas ni boleh manage lah duit masing-masing dengan sebaik mungkin. Okay, so kalau macam tu, setakat itu sajalah Cik Azira sesi kita pada hari ini. Okay, saya akan teruskan dengan peserta lah untuk attendance dan sebagainya. Okay, untuk para peserta sekalian, dekat ruangan saya ada berkongsi link untuk attendance dan juga orang kata korang maklum malas lah berkaitan dengan program kita pada hari ini. So minta saudara-saudari untuk buat isi Google Form tersebut. Dan jangan lupa siri AKPK ni akan berlangsung selama 5 siri bermula daripada hari ini, setiap minggu sehinggalah minggu depan. Okay, so sekejap Okay, saya rasa mungkin dah boleh isi kot. Cuba try sekali lagi. Boleh tak? Dah boleh kan? Okay, alright. So itu saja. Saya buka tempoh mengisinya sehingga pukul 12.45. So nanti 12.45 saya akan tutup balik Borang ni tak boleh isi, dah boleh kot. Tu, sepatutnya dah boleh. Ada yang kata boleh? Boleh, thank you. Boleh, ya. Tengok balik. Refresh balik. Okay, so itu saja Cik Azira. Thank you. Jumpa lagi dah. Tak dengar tu, mic tutup tu. Oh, sorry. Okay. Boleh tak kita ambil gambar satu?